Assalamualaikum. Pelon. Salam, ha? Apa? Mai duduk sini. Ha? Sampai berjanggut nak main game, ha? Oh, hantar PKP nak buat apa? Bodoh. Main game, ha? Apa duk bang masa main game berjanggut bertonton tak habis-habis. Ambil ni, ambil. Apa ni, Bu? Buka. Hadiah, ada hadiah aku bagi hang. Hai. Majalah Sempoi, geng. Sempoi. Majalah Sempoi. Aku tengok depan ni. Ha? Aku teringat je majalah Ujang dulu, ha? Yes. Kan? Yang ni majalah kartun paling tebal dalam Malaysia setakat sekarang, geng. Apa tengok dia punya tebal macam kamus. Sebelum tu, Ha? bukan nak kata apa? Ha? RM400 lebih lay. Kalau kata biasa kita beli komik ni kan, Ha? bawa apa? 50 lay, 40 lay. Standard lah. Okay, dia ada kartunis-kartunis yang sempoi pula dalam ni. Yang buat buku ni Ustaz Kartun. Big Ustaz Rose. Kartun? Yes, Big Rose. Ada. Habis tu dia ada Jian, Hero, Cikman. Macam-macam. Power-power punya legend-legend. Ujang punya kartunis pun ada dalam ni. Oh, aku tak sangka dia pun lukis belon juga kat sini. Oh, hang pun ikon lah. Sebab dia pun sanggup lukis hang dalam ni. Belon. Aku buka-buka, aku nampak Boleh Imuda. Yeah. Imuda apa dah? Imuda apa dah. Tengok. Dia kumpul. Yang ni kira macam satu projek collab lah aku tengok. Daripada kartunis-kartunis yang lama, yang otai-otai ni semua, Malaysia dengan Singapura. Mereka collab buat julung-julung kalinya. Dia bukan keluar tiap bulan ke tiap minggu, Belon. Dia projek ni macam projek sekali sekala punya. Setahun sekali, setahun 2 kali lah. Majalah Sempoi versi Muhibah ni. Edisi lawak Muhibah ni. Oh, tapi betul aku teringat apa? Zaman aku sekolah, aku dulu duduk asrama tau. Dulu seminggu sekali ada satu macan ni lah. Satu macan yang main bawa motor, main jual buku-buku komik. Antara yang aku wajib beli apa Ujang lah. So konsep dia lebih kurang macam apa Ujang eh. Sama. Lawak lah tu. Sebab dia ada kartunis-kartunis tu juga ada dalam ni. Dia satu page punya komik lah. Kalau tengok kebanyakan dia punya segmen lah. Satu page habis. Cerita lain-lain lah. Orang lawak lah. Tajuk dia nampak kurus weh. Tajuk nampak kurus. Dia ni mai kat ni kat Tok Romo. Tok, tolonglah buatkan saya nampak kurus Tok. Tok kata, "Oh, boleh, senang sangat ni." Tok tu bagi satu baju tau. Baju tu tulis saya kurus. Kau pakai baju ni, semua orang akan nampak kau kurus. Lain daripada tu Belon, aku beritahu hang, kalau hang beli Belon. Kalau hang beli, hang akan dapat free gift. Postcard ni dilukis oleh satu kartunis yang legend Ujang. Dan juga dapat poster satu. Yang ni dapat poster satu. Boleh beli online di Shopee. Wow. Boleh lekat bilik Belon. Oh. Ada CJ penghargaan. Dan aku rasa majalah ni patut kita beli. Sebab apa Belon? Sebab lah ni kita terlampau. Aku tak buat lawak lagi. Aku tak buat lawak lagi. Apa dia? Aku tak buat lawak lagi. Aku tak buat lawak lagi. Aku tak buat lawak. Oh, okey, tak apa. Sila. Patut kita beli kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita terlalu banyak dengan gadget, dengan handphone, dengan komputer, dengan benda-benda yang maya ni. Sekali-sekala kalau ada bahan bacaan yang fizikal yang macam ni. Kita tunjuk kat anak-anak kita kan. Dulu macam mana style kita kan. Benda-benda ni berbaloi lah. Tapi tu sentimental betul ya. Kartun-kartun macam ni ya. I like. Mengimbau. Perkataan sentimental Ustaz. Okey, aku nak balik Belon. Hanya nak main game lah. Aku tak main, aku nak baca buku ni. Banyak ni. Aku nak kena kembali pada depan balik. Okey, thank you geng. Jangan lupa untuk dapatkan majalah Sempoi ni Belon. Kat mana nak dapatkan? Boleh dapatkan di Shopee, majalah Sempoi edisi lawak Muhibah ni, ataupun boleh terus ke Facebook Kartun Kita, Jiwa Kita untuk dan selamat membaca. Assalamualaikum. Laparpo. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kepada
likers page Sempoi ataupun lebih tepat lagi majalah Sempoi. Okey, malam ni kita dalam Facebook Live di page Sempoi dan kita nak sembang-sembang Sempoi. Dan saya tak bersorangan malam ni. Saya ditemani oleh dua orang kuat Dua orang kuat majalah Sempoi, iaitu saudara kartunis Big Rose dan juga kartunis Jan. Okey, Big Rose dan juga kartunis Jan. Itu dia. Okey, kepada viewer ataupun kepada yang sedang menonton kami ketika ini, boleh sharekan live ini kepada rakan-rakan anda di Facebook masing-masing untuk kita mengikuti sebelah sikit perkembangan majalah Sempoi yang membuat keluaran yang terbaru, iaitu edisi Lawak Muhibah untuk bulan September ni, dengan orang kata apa, sejarah telah pun dicipta oleh majalah Sempoi ni, di mana terlibatnya 100 orang kartunis dan juga setebal majalah ini setebal 412 muka surat kalau tak salah saya, yang paling tebal sekali dalam sejarah majalah kartun di Malaysia, kalau tak salah saya juga. Okey, kita tak mau buang masa. Terus kita nak ke dua orang kuat majalah Sempoi ni. Okey, bermula dengan saudara Big Rose. Boleh ceritakan sedikit background saudara Big Rose ni dalam dunia kartun ni. Okey, silakan saudara Big Rose. Okey, baik. Boleh dengar? Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Moderator. Dengar. Pak An hijau kuning. Okey, baik. Okey, kalau sebut sejarah saya dalam bidang kartun ni, sebenarnya mula dengan peminatnya. Saya ni seorang peminat kartun, seorang peminat pengumpul komik dan juga dulu penuh dengan DVD kartun-kartun ni. Jadi bukan pelukis pun. Tak tahu macam mana tu satu hari tu terlintas hati nak belajar lukis kartun lah. Jadi pendek cerita, dah belajar lukis kartun ni, cuba lukis, masuklah majalah. Jadi mula pada situlah segala-galanya minat untuk belajar terus melukis kartun untuk majalah kartun di Malaysia ni. Dulu dapat tempat jugalah di ruangan bakat ni ruangan bakat majalah-majalah di Malaysia. Antaranya mula dengan majalah, bukan majalah kartun pun. Mula dengan berlukis kartun di majalah sukan, iaitu Arena Bola Sepak. Setiap bulan bertengok kawan-kawan semua tahulah kartun akan keluar dalam ruangan bakat Arena Bola Sepak lah waktu tu. Keluaran Karang Craft. Kartun pertama keluar dalam majalah kartun tahun 1990. Bulan berapa? Bulan Januari 1990. Di majalah Kelihati ruangan bakat kita, tajuk Berau. Satu sekolah perli berau masa tu. Sampai sekolah budak-budak tunggu siap dah depan pintu. Kita keluar dari pintu kereta, semua bunyi berau. Sepenuh tajuk kartun pertama yang tersiar pada masa tu dalam ruangan bakat kita, Geli Hati. Waktu tu form 3 ya form 2 lah. Kalau kita ingat. Mula pada tu lah, terus belajar. Akhirnya boleh katakan semua ruangan bakat di majalah utama pernah masuk lah. Senyum Muhibah, kelolaan Pak Jak, arwah Pak Jak. Kemudian Tajam Batu, kelolaan kartunis Arba di Batu Api. Gitu juga dengan di Gelagat masa tu, Brother Kinaka, ruangan bakat Gelagat, tak ingat dah tajuk ruangan bakat Gelagat dulu apa tau. Cuma tak pernah masuk Janaka Rama ya. Janaka Rama je tak pernah tersiar. Yang lain semua tersiar oleh ruangan bakat lah. Dan pendek cerita, nak jadi rezeki sekitar tahun 1997-96 terpilih untuk menjadi salah seorang penyumbang, kartunis penyumbang untuk majalah Gelagat. Sehinggalah tahun 1999 bila Gelagat dah tak ada, terus berkarya juga dengan akhbar Harian Metro. Sehingga tahun 2002 kot last. Lepas tu berhenti selama 20 tahun. Tumpu pada bidang lain, bidang IT masa tu kan. 20 tahun senyap daripada
melukis lah. Tapi tetap mengikuti perkembangan kartun negara pada masa tu, menjadi pembaca. Majalah utama kita sudah pastilah majalah Gila-Gila, majalah Ujang Apo kan. Geli Hati sehingga bertukar menjadi G3 pada masa tu kan. Sampailah ketika pendekkan cerita ni, kalau cerita panjang ni seminggu tak habis ni kan. Sehinggalah berjumpa balik kebanyakan rakan-rakan kartunis ni ataupun kartunis-kartunis ni di ruangan media sosial lah, di Facebook terutamanya. Kita jumpa balik yang pernah berhantar karya di Metro, jumpa balik dengan kartunis-kartunis gelagat, dan di situ kita dapat dikumpulkan balik lah secara media sosial teramanya. Dan akhirnya pada tahun 2016 satu majlis reunion lah, bekas-bekas kartunis gelagat telah diadakan dan saya antara yang dijemput dan pergilah di Kuala Lumpur masa tu lah kali pertama saya bertemu dengan tuan kolektor Encik Azhari Ali dan juga kolektor lain lah, termasuk rakan-rakan daripada kartunis gelagat. Ada yang otai yang tak pernah bersuara muka, itulah kali pertama kita jumpa. Di situ bermula baliklah segala-galanya minat nak kembali ke melukis kartun ni. Memang masa tu plan ada akan keluar satu majalah under gelagat dia sendiri, tapi tak jadi kenyataan. Dan pada tahun 2017 pula ada juga satu lagi program yang menghimpunkan kartunis di Kedah, iaitu yang dibuat oleh pihak Poster Parade Pacific All-Star yang dikendalikan oleh saudara Zul Haizat, seorang kolektor juga, membuat minggu hobi dan kartun dan hobi. Masa tu baru kita sedar bahawa ada rakan-rakan pelukis kartun ni di All-Star ni ramai, bukan seorang dua, ramai. Maka berjumpa lah ke tali pertama masa tu saya dengan Jian sendiri, dengan Cekeding, dengan Hafizan Pendang, dengan Rohaizat ni sebenarnya dah pernah jumpa dah, tapi hari tu secara rasmi ni kita berjumpa lah dengan barisan kartunis yang berada di All-Star. Membawa lah kepada pengenalan kepada rakan-rakan yang lain lah. Jumpa Ustaz Kartun, kemudian Cik Man, Hero, dan termasuklah jumpa kenalan dengan rakan-rakan di grup Facebook seperti Faris, Haus, Bijo, Getah, kumpulan kartunis daripada grup Gegaris lah. Dari di situ tercetusnya idea untuk kita bersatu. Bersatu sekurang-kurangnya masa tu nak keluar komik indie lah. Tertarik dengan satu usaha yang dibuat oleh barisan kartunis Gegaris yang diketuai oleh Cik Man dan Faris. Pada waktu tu mereka mula keluar satu indie komik yang berjodoh Ahem. Jadi itu membawakan kita punya idea, why not kita geng Kedah ni cuba buat. Dan memang ada kumpulan kartunis yang telah pun buat sebelum ni. Yang kita tengok bagus, satu usaha yang bagus untuk memeriahkan industri kita yang makin suram, terutama sekali dengan zaman gadget, teknologi serba maya ni. Jadi banyak bacaan fizikal ni semakin suram, terutama sekali mangsa dia adalah komik dan majalah kartun. Jadi kita tubuhkanlah sejarah dia bermula sekgilah to be continue tentang Sempoi. Jadi sejarah saya dekat tu. Macam mana mulanya saya lukis kartun, macam tu bermula dengan minat saja. Saya bukan seorang pelukis, tetapi bermula dengan peminat. Itu kot. Dekat tu dulu kot Tuan Moderator. Boleh ke? Okey, terima kasih kepada Bikrus kita yang panjang juga tu pengenalan dia tu. Panjang juga tu kan. Okey, kita nak beralih kepada kartunis Jian pula. Sebab sedikit latar belakang tentang terlibatnya anda di dalam dunia kartun ataupun bergelar kartunis ni. Okey, saudara Jian, sila ceritakan serba sikit. Terima kasih Tuan Moderator Pak. Assalamualaikum semua untuk yang live malam ni. Okey, untuk pengetahuan saya melukis kartun ni sebenarnya macam start dengan minat melukis daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Dan tempat saya melukis ni kat sekolah menengah ni tempat yang paling saya lukis dekat kertas jawapan setiap perperiksaan.
So ada cikgu saya cakap, ni satu hari jadi kartunis. Dia kata, mungkin masa ni bulu cikgu akan jadi kartunis. Saya lukis setiap kali exam, kertas exam tu, jawapan tu saya akan lukis kartun di belah kanan atas. So bila dia kata jumpa, dia tengok kertas soalan tu, orang yang sama dia akan soalan, dia kata, ni satu hari jadi kartunis. So bila start di situ lukis, dah seronok lukis, dan saya pun minat lukis dan masuk ke universiti. So di situ saya jumpa kawan-kawan yang saya masuk bidang seni. So bidang art jugalah. So bidang ni jumpa budak seni lah, macam background kawan. Saya pun budak-budak yang saya jumpa member saya yang paling yang mendorong saya untuk hantar ke majalah ni, member saya Reza lah. Dia satu member yang memang betul-betul dia minat kartun dan saya minat kartun. So chemistry tu ada. So saya kata, jom kita pergi ke majalah-majalah. Saya tak lukis kartun lagi. Saya pergi ke majalah-majalah, macam saya pergi majalah Gujang, saya pergi majalah Gelagat, Keliati. Saya pergi melawat ke studio-studio. Masa tu belum lukis lagi. Cuma lukis seronok atas, lepas tu dia kata jom kita try hantar dekat Suara Rabak Hari Metro. Masa tu umur dalam 18 tahun dah, masa tu 18 tahun. So bila kartun keluar dalam Suara Rabak, jadi seronok. Tak banyak pun, tiga kotak je. Tiga kotak tu dalam dibayar waktu tu dalam RM15 tak silap dalam Hari Metro. Tiap mula raya memang keluar. Tiap musim bulan puasa kita akan buat, kita akan rushing. Dapat duit tak banyak, RM45 dah rasa banyak time tu lah, sebab kita mengaji seni ni pakai duit banyak, pergi buat pelatihan seni lukis, semua nak pakai duit. So nak harap orang tua tak mampu, so kita kena lukis lah. Lukis. Dan sekali bila lama-lama dah nak try ke majalah. Saya tak pernah hantar ke ruangan bakat. Tak maaf, saya memang lukis, saya tak nak hantar. Saya cuma hantar ke Suara Rabak, tentu hantar ke majalah. Majalah yang terima saya lukis tu, majalah Gelagat. So dia terima lukisan saya. So masa tu saya nak satu ni Bendi dekat Gelagat. So bila terima lukisan tu, saya jadi kita lukis, terima dan keluar majalah first time. Dan saya tak ingat cuma tahun 6 something lah. Dan tahun 6 tu masa saya 5, 6 tu masuk awal tahunnya tu. So dapat keluar majalah. Bila majalah kita jadi semangat. Balik melukis. Hai kawan-kawan pun bagi sokongan. So the start itu umur 18 tahun dah start jadi kartunis. Sudah dapat kontrak sebagai kartunis penyumbang. So saya dan yang shocknya, saya datang majalah saya tak kenal. Saya cuma kenal Kinaka. Saya tanya orang Kedah ni. Saya nak pergi ke Gelagat, saya jumpa dah sembang, pernah jumpa sembang macam tu lah. Masa tu kita empat budak-budak time 18 tahun tak pandai sembang lagi kan. So tapi bila jadi seronok tu, jadi lama-lama jadi seronok, dah lukis start dengan black and white, start dengan colour sikit. So masa tu memang saya pakai majan lah. Start dengan majalah Gelagat, saya majan sampai majalah tutup tahun tak ingat 1999 98 lah. So bila tutup majalah tutup, saya dah tak tahu pergi mana. Nak hantar majalah pun tak keluar, ada 2-3 keluaran tak keluar. So saya terus fokus pergi ke majalah Geliati. So dekat Taman Tun saya pergi Geliati, keluar dalam 2-3 keluaran yang tu lah dari Geliati. Lepas tu saya tengok masa tu kartunis Leno tu lepas lah. Dia pergi ke majalah Ujang. So saya kata nak try, saya call, dia pergi ikut dia. Try nasib bagi kartunis majalah Ujang kan. Saya try hantar banyak work, saya hantar banyak, saya rasa dekat 20-30 keping hantar. So yang paling pakai adalah 5 keping je. So memang penat lah sebab dari majalah yang lama ke majalah baru, dia ada punya term and condition yang kita kena penuhi. Kalau tak penuhi, dia akan reject. So saya terpaksa buat masa tu tak ingat kartunis dekat kartunis Manggis ataupun Lengkuan. So dia banyak bagi galakan lah, macam ni hang buat jadi yang baik. Kita pun try follow majalah Ujang punya konsep. So kita try buat. So bila buat tu dia jadi diterima. So saya dapat sign untuk sebagai kartunis penyumbang juga dekat Ujang. Masa tu dah dekat nak grad, dekat nak habis universiti semua. So buat dekat, saya rasa banyak keluaran jugalah dengan majalah Ujang. Lepas tu bila lama-lama, bila dah habis graduate daripada universiti, kita nak pergi cari kerjaya lah kan. So peluang untuk duduk di KL tak lama. Kalau oleh orang tua tak sihat, saya balik duduk Kedah. So bila duduk Kedah ni, kita nak hantar kartun tu, jadi masa kita dengan pekerjaan tu dah jadi gap. So macam virus juga, saya pun 20 tahun senyap dalam industri kartun.
sampai kerjaya saya sekarang ni, sampai staff ni sendiri tak tahu saya kartunis. So bila jumpa balik tim dengan budak-budak kebetulan saya punya customer saya kata, dia kata aku nak recommend nak buat apa nama dia panggil kartun dua hobi macam cikgu tadi. So bila jumpa situ, kita jumpa banyak kawan-kawan kita dekat dalam kartunis ni di utara ni banyak. Rupanya saya, dan yang special saya tak dah tahu Big Rose dalam majalah Gelagak tu adalah orang Kedah kan. First time saya tak tahu, saya tak kenal dia dan saya tak pernah tahu dia siapa. Dan saya selesai jumpa dekat Pasifik. So rupanya kartun kami sebelah-sebelah, duduk sebelah-sebelah. Orang Kedah tapi tak tahu. So bila jumpa tu jadi macam satu benda yang baru lah. Maksudnya jadi macam kita jadi seronok Aku dah jumpa kawan aku dekat majalah pun sekarang dah jumpa the real. Bukan lagi dalam ilusi, dalam bentuk imajinasi dah. So bila jumpa tu kita try sembang kebetulan satu idea. Why not kita try bincang, kita try macam inspirasi daripada majalah M&M tu ni. Cikman. So kita kata Cikman, mari kita try buat. Kita kumpul dekat utara, mari kita try buat satu majalah. Bukan cara nak semua nak macam sekarang kebetulan sembang yang lihat lah, sembang itulah. Bila sembang try sembang, kami jumpa dekat tak silap dekat Masjid Zahid kat belakang tak lepas asap dah lah macam ada hati ke bawah saya, Virus, Katut, Cikedik, Ciman. So kita ada 5 orang tu kami bincang kebetulan kita sembang kebetulan kita lah malam je lah kita ramai semua, kita try why not kita kumpul nama sampai nak set up nama majalah tu. So bila utara sebab sampai ni maksudnya satu benda yang mudah diucapkan lah kan. So itulah startnya kami pemain jumpa kawan, kita start dengan buat dengan jadi itulah titik mula nak jadinya sampai tadi ni. Okay. So itulah perjalanan kartunis sebagai kartunis yang tak orang pun tak kenal sebenarnya siapa Jan. Sampai cuma orang kenal ni bila dia keluar majalah, kita sebenarnya di backstage lah, di belakang, tulang belakang tu nak support kartunis. Sebab saya rasa bila saya jumpa kawan semangat saya naik, kawan pun dah datang hang jadi editor lah. Saya tak ada pengalaman, cuma pandai cakap lah. Dari pengalaman tu macam tak pandai. So bila jadi itu, bila satu tanggungjawab yang besar diberi oleh kawan, saya try buat dan kita set up majalah sampai dan kita cuba memenuhi kehendak market yang ada dekat pasaran dan kita tahu market kartun kita terlalu teruk sampai hari ini, bukan nak kata teruk sangat, tetapi banyak faktor lah yang membuatkan kartun kita jadi tenggelam sebab oleh play dalam industri dah terlalu jauh dengan peminat. So sampai keluar dalam bentuk DIY, dalam bentuk indie, kita tak officially buat macam mana mainstream je majalah. So kita just buat based on minat dan semangat untuk nak buat dalam industri kartun kat tanah air. Kita start dengan di utara. So bila kita set up, banyak kita ada banyak kartunis di utara dan komitmen daripada sahabat-sahabat kita daripada luar pada Kedah pun bagi komitmen untuk nak join majalah Sampai. So kita rasa terharu dan kita jadi semangat dapat. That's why terjadinya majalah Sampai sampai hari ini. Okay. So boleh kot apa nama Pak An? Okey. Sikit banyak yang boleh share. Okey. Terima kasih Jian. Terima kasih. Okey, kita dah tahu sebab sikit latar belakang ataupun background dua orang kuat majalah Sempoi ni, dan kita dah tahu sebab sikit macam mana dia orang berjumpa dan macam mana idea untuk menerbitkan ataupun mengeluarkan majalah Sempoi ni. Okey, Big Rose boleh sambung sikit tadi kata ada sejarah kan? Nak sambung nak to be continue kata tadi. Okey, kita sambung apa yang dijelaskan oleh Jian tadi ada sikit-sikit. Minta Pak Suam, Big Rose untuk sambung sikit macam mana tercetusnya nak terbitkan majalah Sempoi ni dan sejarah majalah Sempoi ni bermula macam mana. Okey, Pak Suam. Okey, baik. Tadi Jian pun dah sentuh dah sikit bagaimana terciptanya Sempoi ni daripada pertemuan kami di Masjid Zahir lah. Saya menghubungi Jian, masa tu Jian, saya sendiri, Ustaz Kartun dan Cik Man kalau tak silap. Cik Man, 4 orang kami berbincang dan masing-masing setujulah nak keluarkan satu komik indie yang pada mulanya kita nak kumpul kartunis Kedah saja. Pada mulanya plan macam itulah. Kita panggil yang ada di Yellow Star, kita buat lah, kita try buat seperti mana kumpulan kartunis Gegaris buat lah, hem tu. Kita plan tak buat tebal pun masa tu. Nak cuba nak test saja orang kata.
Lepas tu pakat cari nama. Akhirnya pakat putus setuju dengan nama Sempoi. Pada masa tu kita guna tagline Sempoi tu apa dia? Majalah lawak terkini lah. Majalah lawak terkini masa tu. Maka kita pun cubalah mencari rakan-rakan yang ada dan mereka pun bersetuju untuk memberi sumbangan karya kartun untuk menjayakan Sempoi yang pertama. Rupa-rupanya sambutan bukan sahaja daripada golongan kartunis-kartunis Kedah, kita mendapat sambutan juga yang baik daripada rakan-rakan kartunis kita dari luar pada Kedah, hasil daripada media sosial lah kan. Banyak kartunis luar, yang ada juga kartunis lama yang kembali, kartunis-kartunis lama yang nak kembali berkarya, memilih platform Sempoi lah untuk kembali. Maka berhasil lah kami hasilkan yang pertama, edisi pertama tu pada tahun 2017. Pada masa tu tim kita, pengarah dia lah, barisan pengarah bertulang belakang terdiri daripada saya, Jian, Ustaz Kartun, Cik Man dan Hafizan. Dan masa tu Hafizan Pendang masuk dalam tulang belakang yang menjayakan Sempoi. Di samping kartunis seperti Hero, dan siapa lagi nah? Ramai lah lagi. Faris, orang lagi Faris. Berjaya mengumpulkan rakan-rakan lain daripada Sarawak. Kita ada Mingga masa tu. Kita ada Kawe, daripada Kelantan. Kita ada Ozom, orang lama Ozom. Kinaka, orang lama juga yang join Sempoi pada masa tu. Dan beberapa orang lagi lah kartunis yang sudi bersama Sempoi dalam edisi yang pertama. Jadi susah payah tu bersama kerana modal bukanlah daripada sumbangan siapa-siapa, bukan daripada pinjaman daripada bank, bukan daripada tajaan daripada organisasi yang besar. Modal adalah duit poket sendiri. Kita kumpul duit poket sendiri. Saya, Hafizan dan orang kartunis yang tulang belakang ni kumpul modal untuk print lah. Edisi pertama tu lebih kurang 3,000 ke 4,000 unit permulaan. Alhamdulillah dapat sambutan yang menggalakkan pada ketika itu. Sebagai kartun majalah indie, kami rasa satu kejayaan jugalah. Kan, satu kejayaan juga. Kita try masa tu dalam keadaan yang tidak ada ilmu yang mendalam tentang penerbitan pun. Kosong. Kita belajar, tanya-tanya orang yang berpengalaman yang kita kenal. Dan sikit sebanyak apa yang berlaku, dugaan cabaran tu adalah satu benda proses kita belajar untuk menghasilkan komik penerbitan DIY indie ni. Dan Sempoi diteruskan lah lepas tu secara berkala lah, tapi bukan bulanan. Dalam random lah kita panggil, mungkin setahun 2 kali, setahun sekali, setahun 3 kali mengikut edisi. Kita putuskan Sempoi ni berkonsepkan edisi, DIY yang berkonsepkan edisi. Kita tidak bubuh bilangan. Cuma penerbitan pertama je kita buat Sempoi edisi sulung lah, yang satu. Kemudian kepada keluaran yang kedua, kita namakan edisi yang lain pula. Kan? Edisi khas kita buat masa tu, edisi tak silap apa dia, 2019. Raya dulu kan Merdeka dulu masa tu. Raya dulu, kemudian Merdeka. Sampailah sekarang ni yang keberapa? Sempoi edisi Muhibah. Sempoi edisi Muhibah tak kisah cerita. Dia ada cerita di sebalik macam mana terhasilnya edisi Muhibah dan bagaimana terhasilnya sampai 100 orang, melibatkan sampai 100 orang lebih kartunis ni. Benda ni sebenarnya Jian pun tak tahu mula-mula ni. Jian pun last minute baru tahu ni. Lepas tu kita on je lah, kita jalan je. Alang-alang dah orang kata dah buat, kita jalan. Sebab plan asal bukan macam ni. Macam mana jadi macam ni, sekejap lah. Kita cerita sekejap. Kita cerita dulu yang Sempoi asas dulu. Jadi Sempoi asas ni, tim kami tak banyak pun. Dalam yang sebut tadi lah tadi. Jadi yang banyak ni adalah kartunis-kartunis yang menyumbang kartun. Rakan-rakan kita memang yang tu tak bersalah. Minta lah berapa pun kartun mereka boleh bagi. Yang tu memang tak bersalah. Tapi yang jadi tulang belakang yang buat kerja ni, bukanlah orang kata apa, satu perkara yang mudah lah. Yang penat ni kadang-kadang seorang dua lah dalam penerbitan ni. Selalunya yang nak penat ni tak saya Jian. Dia yang katakan penat ni bukan apa. Yang nak menghasilkan sebuah buku tu, kerja-kerja dia tu. Daripada segi apa?
kita nak kumpul artwork, kita nak pilih, kita nak buat grafik dan layout dan sebagainya, kita nak berurusan dengan printing, sampailah kepada jual beli. Itu melibatkan tenaga individu. Kita bukan ada department, kita tak menggajikan kaki tangan, kita tak ada staff, kita tak dibayar juga, kita buat dengan sukarela dan duit modal pun kita cari sendiri. Itu sebablah kita juga mengharapkan perkara yang sama kepada penyumbang-penyumbang. Makna ada win-win situation, ada usaha bersama yang kita akan buat. Satu saja saya nak beritahu, Sempoi mengajar kartunis bukan untuk makan gaji. Sempoi mengajar kartunis kita untuk berdikari. Kita berkarya sambil berniaga. Kita berkarya sambil belajar menjadi usahawan. Produk apa? Produk komik kita. Dan itu sebab saya menggalakkan kartunis-kartunis Sempoi ni kalau boleh satu masa kalau mampu berdirilah di atas kaki sendiri, buat komik sendiri. Jangan bergantung semata-mata pada publisher-publisher yang besar. Sebab keadaan terhad. Keadaan sekarang pun tak mengizinkan, terhad sangat. Saingan pun hebat. Dah pastilah kartunis yang legend akan mendapat tempat. Yang ada kepakaran yang lebih kemahiran. Bagaimana dengan newcomers nak merasakan pengalaman? Nak merasakan apa? Bagaimana feel majalah? Kartun masuk majalah. Kalau takat upload Facebook tu biasalah kan. Itu banyak. Bukan satu perkara yang negatif. Bagus juga cara tu. Tapi beza ni majalah dengan media sosial ni dia lain. Bagaimana bahan bacaan kita boleh pegang, kita boleh simpan sampai bila-bila karya kita ada dalam tu. Jadi feel dia lain lah. Itu bagi saya. Dan itu sebab Sempoi diwujudkan untuk menyediakan platform itulah. Terutama sekali kepada newcomers yang minat kartun ala Malaysia. Kartun ala Malaysia. Kalau konsep macam zaman kita apa yang zaman meriah dengan kartun kita dulu lah. Jadi konsep Malaysia ni. Jadi unik sebenarnya kartun Malaysia ni. Kalau kita biar ia berlalu begitu saja tanpa melihara apa yang sebenarnya konsep kartun Malaysia ni. Bagaimana identiti dia. Hanya peminat kartun Malaysia je faham. Jadi mungkin generasi sekarang ni kurang terdedah. Sebab mereka tidak lahir pada zaman meriahnya industri kartun negara kita. Kan? Kalau dulu sebut je gila-gila, semua orang tahu. Semua kartunis tahu. Bukan setakat nama kartunis. Nama kartun, nama watak tu pun tahu siapa lukis. Itu meriahnya. Tapi hari ni saya sendiri kaji kat anak-anak murid saya. Mereka tahu tajuk tapi tak tahu nama pelukis. Mereka boleh sebut nama komik. Misi 10A ke apakah. Tapi siapa pelukis tak kenal. Tapi bezanya dulu, sebut nama atuk, tahu dah pelukis dah siapa. Kan? Itu beza dah. Jadi kita nak cuba create tu balik. Memang sukar. Tetapi tak salah untuk mencuba. Sekurang-kurangnya orang tahu bahawa kita masih ada kartun yang beridentitikan Malaysia. Yang tu sajalah. Itu sebab Sempoi kita rasa perlu buat. Walaupun hanya DIY, hanya pun cepisan orang kata. Tapi sekurang-kurangnya ada kita beriah jugalah industri kartun negara kita. Dan kita juga dengan penerbitan indie-indie yang lain yang kita anggap sebagai rakan saing yang begitu kita hormati perjuangan mereka, seperti majalah seperti Encosign misalnya, Fantasia. Dan sebelum ni kita ada Gelabah. Kita support semua indie-indie keluaran indie. Kita juga indie-indie solo yang lain. Satu usaha yang patutnya diteruskan dan menjadi contoh untuk generasi muda berani mencuba berdiri atas kaki sendiri. Sebab sekarang ini bukan platform promote kita. Kartunis bukan dipromot oleh platform dah macam dulu. Kartunis perlu promote diri dia sendiri untuk jaya. Dengan adanya media sosial lagi membantu. Jadi harap fahamlah kenapa Sempoi ini wujud dan insyaAllah akan terus wujud. Sampai bila-bila selagi kami ada. InsyaAllah. Okay, kita buka laluan pendidikan pula kot. Mana moderator hilang lah. Moderator balik tidur mah. Ada moderator lain putih ada. Okay, dalam berita macam Sempoi tadi lah. Macam kita buat. Mungkin Pak Suhab dah tentang banyak tentang Sempoi. Daripada mula kita buat. Apa yang tujuan kita buat. Adjust sikit mic tu. Kadang-kadang adjust mic putih tu. Okay, kadang-kadang orang jangan salah faham. Okay. Kadang-kadang orang jangan salah faham. Apa yang kita buat, apa
yang kita korbankan dalam majalah Sempoi, satu pengorbanan yang kita buat. Kita fikir balik dulu kita buat dan kita tinggalkan 20 tahun dalam industri. So bila datang pada industri, tengok industri dah tenang. Dan bukan tenang. Kenapa? Kadang-kadang yang kan saya nak cakap lah, ni apa yang kita tengok dan kita perhati. Kadang-kadang kartunis sambil lewat. Maksudnya dia biar benda tu berlaku dah lama pula. Jadi macam orang minat tentang kartun ni slow sampai satu tahap orang dah tak kenal. Jadi kita tak kenal apa kartun siapa ni. Kadang-kadang macam Sempoi, bila kita buat start Sempoi dah start, kita dah keluarkan yang pertama. So kita dah start dengan majalah yang pertama kita buat tahun 2018 kita buat. So kita start masuk dan kita punya konsep simple. Kita buat, kita nak promote jenama dulu. Bila nama kita terbaca turun ke bawah sebab kita beranggapan Sempoi adalah platform untuk kartuni baru nak naik nama balik. So kita try buat dengan masuk ke sekolah-sekolah, kita try deal. Saya turun padang try deal dengan sekolah untuk buatkan kelab kartun. So setakat bila kita buat, alhamdulillah sambutan tu amat memberangsangkan, amat menarik lah. Kita dapat feedback daripada sekolah yang memang betul first time buat. So bila kita turun padang dan kita tengok banyak, bila kita tanya-tanya balik kat sekolah, memang tak kenal majalah ni. Sebut cikgu tadi sebut nama majalah, jadi nama majalah tu tahu, nama kartun tahu. Kartun nampak kartun luar. Kartun luar ni kita nak salahkan orang luar tak boleh, sebab orang dah ambil kesempatan daripada kesan daripada tempat yang kita tinggal kosong. Maksudnya kita kena usaha lebih. Maksudnya kita kena cari satu tapak, cari balik basic kita dekat tu untuk nak bina balik tapak kita dalam industri kartun. Kita pada turun pandang sampai ke peringkat bawah, sampai ke peringkat dia panggil apa? Peringkat sekolah rendah, sekolah tadika, masuk ke sekolah, macam betul-betul buat kerja orang tak sanggup buat. Dan kita buat dan kita alhamdulillah di Kedah kita dapat banyak sambutan dari sekolah-sekolah dari segi kelas melukis kartun sebelum datangnya pandemik lah. Kita memang setahun kita ada dekat 10 atau 15 sekolah yang panggil kita untuk bagi talk dan bagi cerita tentang kejayaan kartunis dan cerita tentang basic melukis kartun. So di situ kita nampak bila kita turun bawah, rupanya peminat kartun ni tak berpus sebenarnya kalau kita jaga daripada bawah elok-elok. Maksud budak-budak yang tengah minat kartun, kita pupuk dengan minat melukis. So di sinilah timbulnya bakal-bakal kartunis dan bakal pembaca kartun yang akan datang. So dia makan masa mungkin cari 5 tahun, 10 tahun dan mungkin benda tu makan masa panjang. Tapi kalau tak ada penggerak, siapa nak buat? Yang siapa yang nak menggerakkan? Dia tak boleh. Sekarang nak planning tapi action tak ada, no point juga. So konsep kita di Sempoi, kita buat teamwork. Teamwork kita maksudnya saya set up team. Cikgu kadang-kadang cikgu boleh pergi, kadang-kadang ada sekolah yang tak boleh pergi. So saya set up, saya ada hero, saya ada bakau, saya ada cipom, saya ada 2-3 chipman yang boleh join saya kadang-kadang on off lah. Maksudnya kita gila-gila. Tapi yang mostly 95% saya memang terpaksa turun lah. So bila turun tu maksudnya kita try promote tentang Sempoi atau majalah. So as a platform, so kartuni yang join majalah Sempoi ni adalah yang saya respect lah. Banyak kartuni yang join, mostly yang lama dan baru bagi komitmen yang 100%. Sebut je macam cikgu saya sebut je minta kartun, okey bila sampai ada satu saya punya kartuni yang saya respect daripada sahabat dia Haji Saif. Sebut kartun dah sebelum bagi tajuk lagi dia dah bagi kartun dah. Dia punya komitmen support tu. Maksud dia di sini semangat kami yang daripada saya, cikgu dan tim tulang belakang Sempoi ni, semangat kami main daripada semangat kartunis. Kalau kartunis tak bagi komitmen, macam mana kita nak buat? Kita tak boleh gerak seorang. Kita tak gerak seorang dalam industri. Memang penat. Industri dah penat. Kita nak gerak, kita nak tunjuk kita bagus. Tak boleh sebab kita kena ada komitmen. Komitmen daripada mereka ni lah yang buat kami semangat dari segi hosting, dari segi duit modal. Terpaksa sacrifice, cari duit dana, duit poket untung tak fikir lagi. Orang kata hang buat kata untung lah. Untung tak untung tu catatlah orang lain kita cakap orang kata apa sempang lah kan. Tapi as a reality dah kadang-kadang rugi kan kami tak cakap orang betul je. Kita tak tunjuk atau benda ni sebab kalau kita duduk dalam belakang kita dah cerita buat negatif. Saya rasa siapa nak buat? Kalau kami tak buat siapa nak buat? Kalau orang lain buat macam mana kami buat? Alhamdulillah. So macam lah dah keluar macam Suara Mistik, Ketawala, Ecosign,
2-3 majalah yang keluar, Ozom dah keluar dia punya kartun sendiri. So ini satu petanda yang menarik lah bagi kita, satu jangan jadikan Sempoi ni macam nak jadi satu cabaran kepada majalah-majalah lain. Tak, kita bukan nak bersaing dalam, kita nak bagi satu platform yang orang lain boleh bantu kita dan bantu industri yang tenat. Sebab kalau kata semua komitmen tanpa mengira artwork masa bagi, so benda ni untuk 5 tahun 10 tahun datang majalah kita akan ada balik, ada mungkin dari segi pendapatan, income akan main balik untuk kartunis buat solo ke buat majalah. So di sini sekarang ni bukan masa untuk kita nak cerita tentang bayaran tak bayaran. Mungkin penting bayaran tak bayaran ni penting, tetapi kalau orang faham dalam situasi sekarang ni, mungkin 20 tahun yang lalu tu saya rasa bayaran tu memang lumayan. Saya cakap tu memang lumayan. Eli pun paling cak ayam pun RM30 itu normal. Tapi sekarang ni kalau cerita buat bayaran, saya rasa tak banyak majalah yang bayang. Mungkin ada bayang, tetapi untuk nak sustain, saya rasa tak banyak yang boleh sustain dengan pendapatan lah. Bukan orang buat majalah ni hidup dengan majalah. Sebab saya buat majalah pun, dengan cikgu buat majalah pun bukan kerana hidup kami, dia start daripada majalah. Kita ada basic daripada income lain yang kita boleh terpaksa sacrifice duit sepanjang kita untuk nak naik industri, kita cepat masuk dalam majalah kartun. That's why kita boleh terbuat dalam majalah Sempoi. Cuma kami tak boleh bergerak sendiri. Saya yang cikgu buat pun kalau tak ada teamwork daripada tim members yang dalam majalah Sempoi, saya rasa kita tak akan berjaya sampai tahap ni. So memang penat, sebab as a teamwork, pentingnya teamwork ni. Kalau gerak cakap seorang, saya rasa boleh pergi dalam satu majalah, satu bulan dah tutup buku. Bayangkan isu yang kedua dan ketiga tu saya mostly 95% terpaksa buat seorang sebab cikgu tak sihat time tu. Cikgu tak hang buat ni, hang kena buat. Saya rasa pegang tanggungjawab tu besar. Kan? Maksud yang lawak mehibah ni saya tak involve sangat tentang editorial. Saya bagi balik dekat cikgu, saya kata ini projek yang besar. Dan saya cuma kali ni kita divide dua benda. Maksudnya saya fokus on marketing. Memang bidang saya marketing dan brand name. Branding punya side. Cikgu fokus on tentang technical. So dia collect. Saya akan bantu jugalah. Saya bantu segi tak banyak lah. 2-3 benda saya bantu. Cuma kalau tak ada benda ni, kita tak boleh, kita nak fokus, kita buat semua benda lah tu masa tak boleh. So bayangkan kita tak ada department lah. Untuk majalah Sempoi ni kena faham semua, kita tak ada department. Kita tak ada manpower orang cerita apa ni lambat ni. Kadang yang buat je seorang lah. Kalau dari segi posting saya seorang lah. Sehari 3 kali pergi JNT. Kadang-kadang 4 kali sehari saya pergi. Tapi tanpa bayaran lah. Masa pergi sendiri 4 kali sehari kadang-kadang sampai nak angkat kotak, sampai kadang bayangkan tu. Ya, seorang bawa je. Terpaksa kadang-kadang termiss barang tu normal lah. So kita kerja seorang. So terpaksa buat. Sebab saya kata cikgu jangan involve sangat sebab dia tak larat. So saya kata biar saya ada tenaga lagi. Jalan anak-anak boleh tolong buat packing barang semua kan. So kita buat. So kita di segi kelemahan itu kita akui lah, memang kita bekerja daripada rumah sekarang ni. Kita bukan bekerja daripada kita ada pejabat dah. Semua sekarang ni kita kat rumah. Even buat editorial tu, everything semua dekat rumah. Tak ada pejabat. Hantar ke printing semua daripada rumah. Itu uniknya Sempoi lah. Kita tak ada head. Maksudnya kita ada, cuma kita bagi kelonggaran dekat kartunis kita. Dari segi dia panggil konsep, kita bagi kelebihan dekat kartunis tu untuk buat bukan satu benda yang apa nak dia terpaksa kita nak kena follow exactly. Maksudnya dia pun dah faham kartunis yang outai dalam Sempoi yang mula daripada edisi pertama, kedua, tiga dan terkini, dia pun banyak bantu kami. Bantu dari segi promotion, sedangkan jualan kadang bukan kita nak ambil kesempatan di kartunis. Macam cikgu tadi. Kita dalam majalah Sempoi, kesilapan yang berlaku sebelum ni, apa yang saya kaji dan saya tengok, kesilapan kartunis terlalu bergantung pada publisher. Bila majalah tutup, kartunis selera. Minta maaf cakap. Bukan kita tak kesian, kita kesian. Kadang-kadang ada yang boleh hidup, tak boleh hidup, tenggelam. So, banyak mereka terpaksa cari jalan lain. Bukan tak boleh hidup, tapi terpaksa bermula daripada bawah balik. Sebab dia sebelum ni melukis kartun. Terpaksa buat berniaga, macam-macam. So, problemnya kita terlalu mengharap kepada publisher. Bayangkan kalau publisher tutup. Kita tak kata benda tu boleh sustain. Mungkin 20 tahun dulu majalah jual 100,000. Tapi sekarang nak jual dapat 1,000-2,000 buah pun memang berat. Tapi di segi konsep, satu-satu majalah yang saya terpaksa ubah konsep dalam Sempoi. Satu majalah yang kartunis boleh jual buku dia directly.
tu saya maksudnya kita nak membina jaringan untuk kartun dia, jadi dia kena promote dari dia tak boleh duduk dalam tempurung, dia kena keluar dan dia kena jual buku. Maksudnya jual buku dia daripada income, sebab di majalah Sempoi kita tak bayang. Kita dah beritahu awal sebelum join Sempoi, kita tak bayang sekupang pun. Kita cuma boleh bagi free copy. Dan itu yang kita janjikan setiap kali nak join kita buat. Kalau kata dia letak harga, so minta maaf, kita tak ambil power dah. Kecuali dia bagi itu, kita tak boleh nak kata apa lah. So kita memang strictly dari segi majalah kita apa lah, memang kita tak berbayang. Sebab kita cuma sediakan platform untuk dia promote dari dia. Maksudnya bila dia promote dari dia dah rasa macam ada satu platform yang dia boleh nak create dari dia untuk at least dia naik balik. Itu tujuan yang asal kita buat, sebab kita tak mampu sebab dari segi modal, kita terpaksa sacrifice banyak benda. Dan cuma kartunis ni dia ada platform lah, dia boleh kata saya daripada bahagian daripada Sempoi. Kita punya konsep, walaupun dia kartun ni kecil dalam majalah Sempoi, dia ialah part of Sempoi. Jatuh bangun Sempoi atas depa. Kita tak letak saat Sempoi ni ni cikgu punya ni. Ni Jen punya Sempoi. No. Jenama Sempoi untuk setiap yang menyumbang kartun, bagi saya itu dia perlu ambil kredit daripada majalah Sempoi tu. Sebab kita berkorban untuk semua yang buat, bukan kita seorang. Kalau saya kata saya orang belakang ni hang lama Sempoi ni, tak. Kalau saya konsep yang tu, maksudnya kita tak timbul. Sebab saya lebih suka kita nak kartunis bila dia join Sempoi, dia antara sebahagian daripada Sempoi. Dia as part of value of Sempoi. Sebab Sempoi yang kita rasa nampak, sebab permintaan majalah sekarang ni tak macam dulu dah. Saya as a marketing, saya terpaksa fikir macam mana saya nak dapatkan audiens yang banyak tentang Sempoi, konsep. Saya tak mau, kadang-kadang majalah ni kadang ada yang memang kartun ni dia memang top. Tetapi pasal apa majalah tak laku? Saya terfikir benda tu. Kartun ni saya kalau tengok dalam majalah awal semua tengok, memang orang nak tengok. Tetapi majalah still tak laku. Bukan tak laku, sambutan tu kurang. Sebab kita cuba ubah konsep tu. Maksudnya kita cuba cari satu solution. Kita patah balik pada basic dalam melukis kartun. Kita tengok majalah dulu. Okey, kartun keluar mai. Kartun lidi pun tak apa. Kan, betul je Guam. Kita pun kartun lidi orang hantar itu, kita terima. Kita appreciate dia sebagai satu hasil seni. Dengan kena dengan konsep majalah yang kita nak terbitkan, kita ada kartun ni yang umur 12 tahun. 2 orang daripada Kelantan, Hud dan dengan anak Ruby, Ikhwan, 2 orang kartun ni yang umur 12 tahun. Tapi kita still bagi peluang. Ada yang kartun ni yang kita jumpa dalam FB je, kita promote. Kadang-kadang kalau ikut hantar kartun kat luar, kat majalah yang lain, kita tak terima. Tetapi kita bagi peluang. Sebab kita nak dia sebahagian daripada penggerak, dia panggil memajukan industri kartun. Dia sebahagian daripada itu sebab dia minat. Kalau dia tak minat, dia tak beli majalah. Dan dia tak minat, dia tak melukis kartun. Sebab kalau minat tu, maksud dia melukis, kita boleh jadi inspirasi dia dekat orang lain. Okay, budak-budak baru tengok ini. Kita try majalah Sempoi. Sekarang sampai hari ni ada orang tanya, messenger kita tanya tentang bila nak keluar majalah Sempoi. So maksudnya sambutan tu dah jadi peluang untuk kartunis baru tu ada. Sebab majoriti dalam Sempoi terbaru pun kita spend about 50% kartunis baru dan 50% kartunis lama. So kita tak buat semua 100% yang lama dah. Sebab kalau tengok macam Sempoi, part tu surat, semua genre daripada majalah lawak tu semua lain-lain. Lawak yang sama tapi kaedah penyampaian tu ikut umur masing-masing. So kadang-kadang kita tengok dari segi market. Orang nak tengok. Kadang-kadang kita tak tahu market di sana. Kita tak tahu semua nak kena tengok majalah Sempoi macam ni. Kita tak tahu kadang-kadang peminat tu dia minat kartun yang macam ni. Kita tak tengok kartun tak elok apa, tapi dari segi idea konsep dia nak macam ni. That's why kita cuba mencari satu solution macam mana nak memenuhi kehendak pembaca di sana. Bukan kita nak memenuhi kerana kena steady. Hang kena lukis segak-segak, hang masuk majalah. So dunia sekarang dah berubah. Kadang-kadang tengok dalam FB banyak kartun, banyak likers yang dalam media sosial yang sampai beribu-ribu. Kartun cak ayam lah. Tetapi idea dan konsep dia kita boleh terima pakai. So maksudnya peminat di luar sana dah berubah sebenarnya. Kita tak boleh pegang hak 20 tahun lepas semua nak kena 100% no. So kita kena tukar. Itulah sikit apa pendapat saya lah tentang kartun sekarang ni. Okay, Tuan Moderator. Okay, Pak. Clear? So balik kepada moderator. Okey, baik. Sebelum okey, baik. Okey. Saya mohon maaf sebab tadi ada line kacau sikit. Okey, saya nak combinekan 3 soalan kepada saudara Big Ros, Pak Suam
Ceritakan sikit tentang konsep edisi Muhibah ni dan macam mana menghimpunkan 100 orang kartunis dan sambutan sejak bermulanya awal bulan ni kan, macam mana sambutan majalah Sempoi edisi Muhibah ni. Okey, Pak Suam, over to you. Okey, baik. Okey. Tiga soalan sekaligus. Baik, macam mana munculnya konsep lawak Muhibah? Okey. Pada asalnya konsep ni Jian sendiri pun tak tahu. Sebab usaha kita yang pertama ialah kita nak sambung Sempoi 4. Sempoi 4 sebenarnya tergendala setahun. Itu sebab kita ada artwork kartunis-kartunis yang dah bagi untuk Sempoi 4 ni, tahun lebih kita simpan. Sebab ada kekangan-kekangan yang kita tak dapat yang mengganggu kita daripada proceed Sempoi 4 masa tu. Jadi tak tahu bila sebenarnya Sempoi 4 ni akan diterbitkan sebenarnya tak tahu. Tak boleh dijanjikan tarikh sebenarnya. Pada masa tu kita cubalah menghasilkan produksi lain, maka lahirlah macam solo macam saya punya, macam Jian punya, bukan apa untuk kita tak mau slow down kita punya produksi. Pada masa tu juga saya ada plan saya sendiri. Saya memang ada plan sendiri yang plan yang melibatkan dana yang besar jugalah. Menghasilkan satu projek kartun yang plan itulah sebenarnya yang menjadi satu plan kartun Muhibah. Saya namakan plan itu sebagai nama dia Aku dan Tone Gas. Projek kartun Aku dan Tone Gas. Yang tu sebenarnya konsep Muhibah yang saya plan. Bukan dengan Sempoi pun. Sempoi masa tu Sempoi lah. Sempoi 4 ni kita proceed macam biasa lah. Sampai masa kita akan print macam biasa je. Dalam masa saya plan tu, apa konsep Muhibah? Yang pertama kita nak nampakkan identiti kartunis Malaysia ni betul-betul Malaysia lah. Iaitu ada yang berbangsa Melayu, Chinese, India dan lain-lain bangsa daripada Borneo. Itu yang pertama. Jadi memang dah plan, kita dah cuba cari berapa orang yang Chinese punya kartunis, Indian punya kartunis yang mungkin boleh kita contact. Saya pun dah buat meeting dah masa tu. Jian je tak ada sebab dia duduk jauh. Masa tu saya berkumpul bersama dengan Hafizan, Ustaz Kartun dan juga Abang Din kita Cekeding. Dah bincang dah. Dah lantik jawatan kuasa dah masa tu untuk mewujudkan projek ni lah. Projek kata Muhibah Aku dan Tone Gas. Tetapi lama kelamaan bila sampai saya mencari kartunis dan projek ini saya kata kartunis kali ni kita buat yang berbayar. Setakat yang kita mampu. Untuk projek ni sebenarnya. Bukan untuk Sempoi. Ini untuk projek saya. Dan ada kartunis yang saya dah deal lah pun. Dah minta dah pun. Dan kita buat proceed macam biasa. Dia pun buat lah semua. Tak ada masalah. Pada masa tu juga lah terfikir balik. Saya fikir banyak kali daripada aku buat asing, baik aku bantu Sempoi. Baik kita naikkan terus nama Sempoi. Apa salah kita masuk ke yang konsep Muhibah ni dalam Sempoi ni. Jadi saya sumbangkan karya yang telah saya beli kepada Sempoi. Jadi wujudlah kartunis yang berbayar tu di situ. Bukan Sempoi bayar. Yang tu bukan Sempoi bayar. Itu asing punya projek yang bayar dan dapat pada saya sumbangkan kepada Sempoi. Jadi Sempoi tetap bagi free copy kepada kartunis-kartunis yang terlibat. Patutnya Sempoi tak bagi dah pada. Kan? Tapi lain cerita. Kita bagi juga free copy. Itu kerana mereka sudah diserap ke dalam Sempoi. Ikut dasar Sempoi sendiri. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, bagaimana 100 orang ni terlibat Pada mulanya saya tak kumpul pun 100 ni, tak mau. Sebab yang projek saya ni, saya nak kartunis yang saya mau lah. Sebab saya buat keluar modal, saya pilih lah berapa orang yang memang saya bercita-cita nak bersama mereka. Saya offer lah mereka. Alhamdulillah mereka setuju. Dengan persetujuan tertentu, mereka setuju. Tak ada masalah, mereka bagi award, kita proceed. Okay, akhirnya saya bagi pada Sempoi. Bila kita nak buat perancangan untuk Sempoi ni, terfikir secara spontan. Bincang dengan rakan kartunis, terutama sekali kartunis Fenomenon, Tuan Azhari sendiri. Alang-alang buat ni, cuba kita buat. Kartunis paling ramai yang boleh kita reach, kata. Kita deal tengok dengan mereka macam mana. Kan? Kita gunakan ukhuwah persahabatan antara kartunis yang ada. Maknanya kita create satu panel pemilih
Di mana kartunis-kartunis ini akan cuba offer mengajak rakan-rakan kartunis lain menyumbangkan kartun untuk merealisasikan satu projek yang boleh pecah rekod. Kartunis paling ramai. Kalau tak buat sekarang siapa? Bila nak buat? Kan? Dan memang kalau nak harapkan sebuah syarikat arus dana buat benda ni memang melibatkan modal yang besar. Apatah lagi kalau kita berbayar semua 150 orang kartunis tu. Boleh bayangkanlah modal dia kan. Itu sebab saya ambil keputusan, bincang kawan, kita try ajak secara spontan. Macam istilah saudara Kidul buat. Bermula dengan perkataan, oi jom buat komik. Mula dengan perkataan, jom kita buat komik. Kita pukul geng-geng kita buat komik. Sonok-sonok, suka-suka. Mana tahu ada sesuatu yang boleh kita jadikan benda ni sebagai satu sejarah dalam industri kita. Biar yang tahu saja tahu. Tak perlu kita heboh satu dunia. Biar yang tahu saja tahu. Sekurang-kurangnya ada kepuasan untuk kita kerana kita telah mengusahakannya sebaik mungkin. Dan maka terhasillah satu idea ini mengumpulkan seramai yang boleh kartunis yang ada. Mula-mula pun saya tak rasa target 100. Saya duduk cari dalam 70, 80. Dan sudah pasti dah kita target newcomers. Kan? Jadi kita pun keluarlah iklan di Facebook. Siapa yang sudi hantar. Di samping rakan-rakan kartunis member pemilih tadi, berusaha mencari rakan-rakan kartunis yang lain yang sudi menyumbang. Maka tengok berhasil. Dan Alhamdulillah. Dan mereka sudi menyumbang dengan tidak ada satu isu yang timbul pun pada waktu itu. Dan memang ada beberapa orang tanya tentang bayaran. Saya kata terus terang, Sempoi tidak menjanjikan bayaran. Tetapi jika anda ditaja oleh orang lain, itu cerita lain. Tapi Sempoi tidak menyediakan bayaran, hanya akan memberi free copy dan automatik melantik jadi ejen. Bila jadi ejen, di sinilah kita nak melatih kartunis berkarya sambil berniaga. Bukan kita nak ambil kesempatan. Saya keluar modal pun tak untung mana. Okey. Kita nak melatih generasi baru bukan dapat satu jalan ni. Aku boleh print sejauh mana yang aku mampu. Walaupun hanya print photostat. Mereka boleh usaha menjual sendiri komik. Dan benda ni dah dilakukan pun. Kita tengok kartunis Jerry dah buat. Siap boleh bagi CD dan kaset lagi. Kan? Sebelum ni pun ada. Indie, kartunis indie yang berjaya diri dengan kaki sendiri. Sampai ada yang pergi ke peringkat antarabangsa pun. Bermula dengan kaedah indie ni. Usaha sendiri ni. Tak perlu mengharapkan kepada produser atau penerbitan yang besar. Semata-mata. Semata-mata. Bukan kata tak payah langsung. Semata-mata. Maknanya kena ada usaha. Sebelum berjaya, kita kena ada usaha. Jadi bila berjaya mengumpulkan 100 orang kartunis inilah, bermulalah kerja yang kita nak merealisasikan. Masalahnya kami tak ada tim grafik. Tim grafik ni saya cuba cari yang dekat. Saya nak berurusan dengan orang KL ni susah. Saya cukup susah nak berurusan dengan orang jauh. Tak boleh nak cari yang dekat. Saya bertanya 3 company grafik di sekitar Lostar tolak semua. Kami tak buat komik. Saya tanya, cuba nak ambil tu, cuma nak backup grafik tu. Grafik department kita tak ada. Akhirnya saya putuskan saya handle lah. Saya handle grafik 1% boleh kat saya. Grafik. Susun balik artwork, cari balik artwork yang hilang. Kejan Jian. Kejan ni apa orang panggil? Orang kalau Kedah kata kejan, orang Malaysia kata apa? Merak Jian so cari juga. Kan? Yang dia kata tak tahu bercari. Memang kita susun balik. Cari satu-satu balik. Kan? Bagi ada semua balik. Nama-nama yang pernah bersama dengan kita. Dan nama-nama baru hasil pada perlawanan rakan-rakan panel pemilih yang kita pilih. Panel pemilih tu antaranya ialah Tuan Azhari. Tuan Azhari lah yang banyak bantu. Mungkin tanpa dia tak sampai 100 orang pun. Tanpa Azhari ahli ni, mungkin tak sampai ajak kita 100 orang. Kerana dia seorang saja dekat 60 orang kartunis dia buat masuk. Dan kita memang terhutang budi dengan apa Encik Azhari kita ni. Itulah jasa kolektor pada industri sebenarnya. Kolektor-kolektor lain pun macam itulah juga. Antara golongan yang memelihara industri kartun adalah golongan kolektor. Saya akan ingat yang tu sampai bila-bila. Di samping kita terus mencari pembaca-pembaca baru untuk memperkenalkan kartun-kartun Malaysia. Kan, kolektor ni generasi kita semua, generasi 70-an, lahir 70-an, 60-an. Habis sangat muda pun mungkin awal 90-an. Kan, bagaimana dengan generasi yang lahir 2000?
Adakah mereka akan meminati ataupun menjaga melihara identiti kartun tempatan? Itu soalannya sekarang. Okey. Jadi tak apalah. Yang tu mungkin kita usahakan secara yang mampu kita boleh buat. Balik kepada yang tadi, 100 orang kartunis. Selain tu kita ada Ruby. Dia pun pelawar rakan-rakan dia. Jian yang saya sudah pasti ada line saya. Masing-masing menggunakan kaedah dan pujukan masing-masing lah. Tak tahulah kalau mereka paksa lah. Kalau mereka ugut lah cara masing-masing lah. Bang Din Cekeding dengan cara dia. Ustaz Kartun dengan kumpulan dapur rakan-rakan dia. Maka berkumpul lah semua menjadi lebih pada 1 orang. Dan saya juga turut rekrut mencari barisan penulis untuk bagi ada juga sekurang-kurangnya artikel. Saya jemput beberapa orang rakan sendiri termasuk moderator kita ni yang ada pengalaman bab bola. Gunakan kesempatan tu tulis bab bola. Tak ada masalah. Asalkan ada satu isi yang kita boleh masukkan sebagai bahan. Kan? Kita bagi peluang. Itu kita katakan sempoi tu. Nak buat apa kita nak susahkan orang? Kan? Nak susahkan diri sendiri. Sedangkan kita ada hubungan ukhuwah yang boleh merealisasikan satu projek yang mungkin kita nak buat selalu pun. Yang mungkin kita nak buat setiap bulan pun. Yang kita nak cuba buat sekali dan dalam arti kata nak tengok yang kartunis Malaysia sebenarnya boleh bersatu untuk satu platform. Saya boleh bersatu untuk bersama-sama berkarya walaupun mereka berbeza dari segi prinsip seni. Berbeza dari segi gaya lukisan, berbeza dari segi idea dan pemikiran, atau berbeza latar belakang dan keturunan. Mereka boleh bersatu dalam satu majalah. Dan kalau Sempoi boleh buat, saya percaya ada pihak yang lebih berautoriti boleh mampu buat. Saya cukup bercita-cita nak tengok Malaysia melahirkan satu ensiklopedia kartun negara. Dalam satu buku, ada satu khazanah kartun barisan kartunis negara lama dan baru berganding. Itu impian saya, harap boleh jadi kenyataan. Itu doa kita bersama lah. Dan itu juga kartunis-kartunis muda, remaja, kanak-kanak. Saya tutup teruja bila melihat ada golongan, kumpulan yang rajin buat bengkel secara kelas ataupun online untuk inilah bakat-bakat muda ni. Bukan saja masuk sekolah tapi juga buat di platform luar, dalam talian dan sebagainya untuk mencukil bakat-bakat pelukis komik. Tapi kena tahu perbezaan komik sekarang dengan majalah kartun adalah berbeza. Konsep majalah kartun dengan komik ni ada perbezaannya. Komik kadang-kadang one way story. Kan? Majalah kartun dia ada konsep dia sendiri. Yang masalahnya sekarang ni yang saya tengok adalah majalah kartun. Komik ni saya rasa bagus. Perkembangannya bagus. Walaupun mungkin ada masih perlu usaha dilakukan untuk memperkenalkan terutama sekali konik-konik berimejkan Nusantara. Itu juga dengan kartun. Jadi lahirnya Muhibah ini yang saya cakap tadilah adalah gabungan satu projek asing yang saya masukkan dalam Sempoi. Untuk menghasilkan Sempoi edisi lawak Muhibah dan mengumpulkan 100 lebih kartunis yang datang daripada idea spontan dalam perbincangan nak buat grafik tu kita silap. Tiba-tiba saya pun takut kan mula-mula. Bincang dengan seorang rakan kartunis dia kata takkan semua kita nak bagi free. Takkan nak minta kartun free, sebenarnya tak free. Free kopi tu pun dah satu bayaran sebenarnya. Nilai majalah ni RM40. Maknanya kita dah bagi free kopi satu majalah RM40. Dasarkan sumbangan kartun pada kita. Kartunis. Itu yang mampu kita buat. Kita cakap tu terang sebab kita platform indie. Kita bukan arus perdana. Kita tidak diterajui oleh modal kewangannya besar. Kita tidak diterajui oleh VVIP mana pun yang ada company besar-besar. Kita bukan sendirian berhad. Kita daftar buat atas retas ya. Sample publishing tu. Tingkat pejabat pun tak ada. Studio pun tak ada. Semua pakai alamat rumah saja. Jadi kita cuba setakat yang kita ada aja. Setakat kita ada, kita cuba, kita be ourselves. Itu sebab kata saya masih kekal dengan tema apa-apa konsep platform kartun Sempoi yang majalah Sempoi ni ialah platform indie atau DIY.
Kita sama sekali kita tak mengaku kita ni mainstream. Kita bukan mainstream. Dan kita tidak akan sampai standard tu. Kualiti kita pun tak akan sampai standard tu. Kita cuba yang terbaik dalam platform indie ataupun DIY sahaja. Itu saja yang dapat kita katakan. Sebarang kritikan, teguran atau kecaman, it's okay. Kita terima. Sebab memang ada kelemahan yang kita boleh elokkan. Tambah-tambah macam Jian kita buat kerja seorang-seorang. Bayangkan Jian seorang post. Mistik sudah pasti berlaku bila seorang individu yang buat kerja. Begitu juga dengan grafik. Kan? Itu pun saya terpaksa cari pertolongan dengan seorang rakan di KL. Rakan kartunis Veno, pembantu grafik. Abang Aloy banyak nasihat kami. Dan dengan semangat kartunis-kartunis ini, semangat yang diberikan, dorongan yang diberikan oleh rakan-rakan kartunis lama seperti Abang Aloy tu, sikit pun tak nak kejam kami tu, Abang Aloy. Sentiasa bagi support spirit untuk kita teruskan. Sebagai peribadi lah, kalau ikut saya ni boleh tak orang fikir buat kartun. Sebab keadaan saya, yang dialisis ni kehidupannya tak payah fikir lah bab ni. Kerja cikgu lagi. Siapa cikgu tahulah tugas hakiki cikgu macam mana. Tapi kita tak nak fikir benda tu. Kerja. Sakit. Kartun yes, saya minat. Moderator kita faham lah dia minat bola kan. Moderator dah hilang lah. Dia pun tengok bola lah tu. Hilang lah. Moderator kita tu orang kuat bola. Dia boleh tahu. Penat lelah orang ringgit. Sanggup kena bola. Dengan syarat Kedah jangan JDT. JDT dia tak boleh. Hilang lah tu. Okey. Dia main balik lah tu. Tu dia cerita ni macam tu. Kan? Susahnya kita ni sebenarnya untuk minat. Kami minat. Kita tak kisah sebab tu. Kita buat. Kita sentiasa bagi moral. Terutama newcomer ni kau boleh sentiasa up. Jangan down kan. Saya kadang-kadang frust. Bila ada duduk beberapa orang kartunis baru meluahkan perasaan di Facebook. Kerana kartunis lama mereka down. Kenapa? Kerana kartunis lama. Sedangkan bila kartunis lama patut mereka jadi pembimbing yang boleh memotivasikan orang-orang baru ni. Menjadi inspirasi. Bukannya meruntuhkan moral mereka untuk berkarya. Patutnya tak jadi macam tu. Jadi ada luahan macam tu, saya rasa something wrong. Itu sebab kita kena dudukkan ego. Ego tu musuh kita sebenarnya. Di samping bakat yang tinggi, musuhnya ada iaitu dalam diri ego kita. Seorang manusia yang punya bakat besar boleh dipandang rendah kerana ego yang tinggi. So, jaga-jagalah dengan ego kita. Dan begitu juga dengan emosi. Kadang-kadang kita tak ambil keputusan untuk berbincang. Kita tak mau bertanya. Sebab setiap platform, setiap penerbitan tidak sama kaedah dia. Tidak sama. Masing-masing penerbitan ada kaedah dia, ada piawaian dia sendiri, ada orang kata apa, nilai-nilai pemilihan dia sendiri. Gila-gila takkan sama dengan Ujang cara penilaian artwork. Benda ni dia cerita sendiri dan ikut pengalaman sendiri. Gelagat dulu pun tak sama dengan Jeneral Karamo. Di cara penilaian artwork dia pun kaedah pemilihan kartunis pun ada perbezaan. Atau juga begitu juga dengan penerbitan indie. Masing-masing pun ada perbezaan. Takkan sama. Ecosign ada konsep dia sendiri. Fantasia ada sendiri. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi apa saja persoalan, apa saja keraguan, kemusykilan, sepatutnya kita menggunakan saluran untuk mengetahui hal apa sebenarnya kaedah yang digunakan. Jadi janganlah menggunakan prasangka. Maka kita terus menyerang penerbitan itu tanpa kita tahu apa yang sebenarnya kaedah yang mereka guna, tanpa yang kita tahu hal keadaan yang sebenarnya. Jadi sikap emosi ni sepatutnya kita kena buang. Kerana dia merosakkan satu usaha kita berkarya. Kita nak sama-sama nak bangunkan industri. Platform kami adalah satu platform cepisan saja. Tapi sekurang-kurangnya kita ada sesuatu untuk kita boleh berkongsi dengan, terutama dengan generasi baru dan juga kepada rakan-rakan lama yang nak kembali berkarya. Platform Arus Dana memang kita tak nafikan keadaannya terhad dan memerlukan usaha yang lebih untuk berjaya. Bukan semua mampu untuk sampai ke situ. Tapi sekurang-kurangnya ini platform DIY indie ini boleh jadi satu batu loncakan untuk mereka. Katanya daripada sampel sekarang pun dah ada yang masuk ke sebuah majalah Arus Perdana. Nama mereka telah di-offer masuk ke situ. Bermula dengan sampel kau tak ada.
Tak ada sampai mungkin mereka tak digali. Mungkin, saya kata. Maknanya permulaan tu mungkin bermula daripada Indi. Membawa kejayaan anda kepada peringkat yang lebih tinggi. Jadi, harap perjuangan kami, apa yang kami buat dapat diterimalah oleh peminat kartun negara kita. Dan apa saja yang tidak tahu tentang Senpai, anda boleh berujuk pada saya dan Jian setiap masa. Balang keraguan, boleh. Tak ada masalah, boleh berhubung. Asalkan kita menjaga adab tata sila kita sesama bangsa, sesama agama, sesama Malaysia. Dan kita sama-sama berkarya dengan penuh apa orang kata, happy. Kita nak happy sebenarnya. Kita bukan buat kerja ni nak susah hati. Kita bukan nak buat kerja ni nak bermusuhan. Kita buat kerja ni kita nak happy, kita nak have fun, kita nak mempuk semangat, kita pun nak moral kita up. Maka orang yang macam saya ni tak sihat, ni macam ni lah. Minat inilah menjadi terapi. Bukan setakat komik, saya pun di belakang saya pun penuh ni. Ni, I am a toy collector solo. Jadi, toys collector ni, biar orang kata apa pun. Yang penting kita buat yang kita suka kerana kita tidak mengganggu orang lain. Kita jangan ganggu orang lain. Sedangkan orang lain pun ada kelebihan, apatah diri kita juga ada kelemahan. Ingat ayat tu tau. Sedangkan orang lain tu ada kelebihan, sedangkan diri kita juga ada kelemahan. Jadi sebab kita perlu bersamalah sebenarnya. Bersama. Janganlah kita kecam-ngecam, hentikanlah negative thinking apa semua tu, sangkaan buruk. Kita boleh guna saluran, kan? Ragu tentang Senpai, hubungi kami, tanya. Boleh tanya A to Z, kita akan jawab. Okey. Ada apa-apa? Boleh tambah? Jian boleh tambah kot lepas ni. Ada letter, okey. Panjang aku, tak kira sampai subuh pula. Okey, Jian itulah kalau biar mereka cikgu bercakap ni, cikgu kan, dia banyak lagi dia nak cakap kan. Kalau kita biar cikgu ni bercakap, ada lagi banyak dia nak bercakap. Okey, Jian, saya nak rangkumkan juga soalan, 3 soalan. Sambutan edisi majalah Senpai edisi Lawak Muhibah ni, dan macam mana nak, kalau siapa yang mendapatkan edisi Muhibah ni, macam mana nak dapatkan, dan adakah produk lain daripada majalah Senpai ni, adakah tim Senpai ni mengeluarkan lagi produk yang lain yang mungkin nama lain ke, ada tak? Okey, 3 soalan tu, Jian. Sambutan majalah Senpai kita buat, sepatutnya sebenarnya kita jadi upset lah sebenarnya. Kalau ikut segi target dia tu, kita target tak banyak. Kita target start dengan benda, biasanya kita akan buat dengan pre-order. Pre-order ni biasanya orang tak ada lagi, tapi orang dah start mungkin dengan bayaran lah, yang ada expect tu mungkin yang bayaran. So kita start dah bulan 7 tak je lah. So kita bajet dalam tak banyak, dalam 300 buah. 300 buah tu tinggi. Sebab perebutan sebelum ni pun tak banyak, banyak orang tak tahu. Tapi bila kita start dengan projek 100 Lawak Muhibah, so kita try promote dekat FB dengan bantuan sahabat-sahabat kartunis, sahabat kita yang lain, kita banyak bantu kita. Dia punya pre-order saja dekat more than 1,000. 1,000 lebih. Itu pre-order. Pre-order maksudnya barang tak ada. Maksudnya pre-order ni biasanya dalam 95% kita dah ready dah barang tu. Cuma sambutan daripada peminat tu, maksudnya kartun kita ni masih ada sambutan. Daripada kalau ikut segi market, saya fokus on market, segi produk semua. Bila target tengok lagi promotion kita buat, so market kita masih lagi belum kata teruknya kartun kita tak. So bayangkan more than 1,000 plus untuk pre-order saja. Okay. So sambutan kita pun tak banyak lah dalam majalah yang Senpai dekat. Saya punya stok pun tak banyak. So kita boleh beli daripada platform Shopee. Boleh type majalah Senpai. So boleh beli sana. Kita stok pun tak banyak lah. Maksudnya limited. Memang terlalu limited. Kita print 5,000. Okay. So sekarang ni tinggal lagi tak sampai 200 kot. Okay. Tak sampai 200 buah lagi yang tinggal. Tapi pada asal yang ikut dia nak printing ni, saya rasa cikgu pun tahu berapa buah dia nak print. Dalam saya rasa 1,200 kot. Kan 1,500 kot lah.
Tetapi tengok pre-order sambutan yang tu kita terpaksa ubah. Maksudnya peminat tu terlalu gairah nak tengok majalah sebab dia satu kelainan. Sebab kita dah try timbulkan minat baca dengan satu benda yang pelik. Sebab dalam Sempoi ni setiap isu dia tak sama. So kita punya konsep kita sebab kita tak keluar setiap bulan. Kita keluar ikut isu-isu yang kita pilih yang kita rasa sesuai dengan keadaan semasa. Macam contoh isu raya, isu merdeka. Dan macam kita ada setahun kita gap. Ada asal kita nak buat dalam 100 lebih untuk isu bumper. Tapi bila dah terlalu lama tu setahun lebih, cikgu pun paksa saya cari korek balik arut yang lama-lama yang mana daripada hantar kita pun kena appreciate balik semangat yang kartun ni dah bagi semua kan. So bila tengok tu kita keluarkan balik kira-kira dah 100 lebih. Kira-kira 100 lebih. Tiap-tiap minggu saya akan WhatsApp cikgu saya kita ni dah lebih 100 ni kan. So benda yang benda yang kita tak jangka dan benda ni di luar jangkaan kita dan di luar perancangan kita sebenarnya. Dari segi lawak hibah sebab kita tak expect lebih. Bila saya tengok dalam 60 juri saya kata kita boleh lebih 100 ni. Dan kita kena try push untuk dapatkan 100 orang lebih. Dan saya pun tak tahu sebab saya tak hibah sangat tentang editorial. So cikgu lebih memahami lah tentang editorial tu isu yang lawak hibah ni. So dia punya work hard dia sampai over than 100 plus. Saya rasa dah 150 lebih tak silap sekali dengan penyumbang. Sebab saya post untuk depa pun saya rasa depa saja tu pun pernah post kan. Memang post tu dia tak habis jadi banyak. Maksudnya more than 150 plus untuk penyumbang majalah Sempoi sahaja. So itulah komitmen yang kita boleh bagi untuk depa. Tapi yang mana yang belum dapat majalah Sempoi, kalau nak dapatkan majalah Sempoi boleh masuk ke platform Shopee online boleh masuk type majalah Sempoi. Okay, boleh situ atau akan dapat ada Sempoi Publishing. So dia ada 2-3 company juga yang kita punya dealer. So mana-mana platform dia boleh beli dengan mana-mana yang masih ada stok lah. Dan saya pun memang tak stok tak banyak. Saya rasa tak sampai 200 ribuan lah. Yang tu memang last bulan ni pun hari-hari pun memang ada banyak order masuk. So kita stop supaya ini limited. Kita tak ada reprint lah. Untuk pengetahuan semua kita tak ada reprint dan kita ada ini limited dan ini adalah satu sejarah penerbitan kartun tempatan yang paling terbaik, yang paling banyak melibatkan kartunis, yang paling lain daripada lain. Maksudnya genre tu bermacam-macam jenis. 400 orang, 150 kartunis bermacam-macam jenis dia punya penyampaian. So dapatkan benda yang unik lah. Maksud saya bagi saya satu benda yang unik yang mana kolektor ataupun pembeli baru yang perlu simpan majalah Sempoi ni sebagai satu khazanah seni negara. Saya rasa ini antara yang paling kena tengok. Sebab kalau tak tengok dari segi majalah tu terbaik ataupun kualiti, sebab kita jaminkan kualiti cuma mungkin ada something sikit-sikit tu biasalah, tapi dari segi kualiti printing kita jaga, dari segi finishing kita titik beratkan finishing. Sebab kita pada asalnya dalam ikut kita nak finishing dalam bentuk perfect binding. Tetapi bila kita tengok macam tempoh surat, saya rasa saya bincang dengan cikgu, saya kata kita kena tukar. Memang asal kita buat tapi rasa takut tahan setahun dua takut pecah. So kita pasal guna swing. Kita jahit dalam tu baru kita buat perfect bind. Jadi ada dua finishing untuk buku tu. So siapa yang dah beli buku tu, terima kasih banyak-banyak. Dan dia akan tahu kualiti yang kita terapkan walaupun kita platform indie. Tapi kita cuba jaga kualiti dari segi produk yang dihasilkan oleh Sempoi memenuhi kehendak pelanggan dan boleh dijadikan sebagai satu quality item. So apa yang kita perlu tekankan ni, kalau nak juga majalah tak sebelum habis kehabisan stok, masuk ke platform Shopee. Okay. Soalan yang tiga tu apa dia apaan? Lupa dah. Produk lain yang lain. Produk lain selain pada majalah Sempoi ni. Untuk pengetahuan kita akan ada koleksi personal. So kita ada koleksi cikgu Anano antara kartunis daripada majalah Gelagat dulu. So masih aktif melukis dan dia akan keluarkan satu koleksi yang terbaru. So nantikan koleksi kita dah up dalam FB kita dalam Sempoi dan cikgu pun dah up dalam personal FB. So kita ada satu lagi, kita ada koleksi yang terbaru ialah serial. So koleksi ini adalah kartun. Kita di konsep kartun kita bukan konsep kita tak lebih pada serius. Kita betul nak kartun dan kita dalam proses saya rasa dalam 80% adalah rasanya dalam untuk serial tu saya rasa bulan 10 12 bulan dah boleh keluar lah.
kita ada dua tiga keluaran akan keluar. So kita ada, mungkin kita ada koleksi personal dan mungkin kita akan ada satu koleksi untuk sukan. Mungkin bola, mungkin Pak boleh jadi Boleh terang. So kita akan keluarkan benda ni, kita nak cuba memenuhi setiap kehendak pelanggan sebab pembaca tu macam-macam jenis. Dan kita akan keluarkan juga kata bisu. Kita kata humor dulu, dia bisu. So ada peminat kata bisu. So kita ada kartunis bakau yang boleh lead kita dalam bisu. So memang dia kartunis bisu. Yang kita ada 2-3 kartunis yang kita cuba nak bagi peluang dekat kartunis yang ada sekarang ni, ubah cara buat kartun. Kartun bercakap, kartun bisu, dan kita cuba membantu dia untuk nak bagi kreatif. Dan kita cuba menghasilkan satu benda produk yang kita cuba nak bagi pembaca tu puas hati. Maksudnya dengan duit yang dia bayar, dengan kualiti yang kita cuba tampilkan dalam sampai, kita nak dia ada value. Maksudnya dia bayar, wah rasa tak berbaloi dah. Bayangkan dapat artikel 12 buah surat dengan RM40. Ada orang cakap saya, dia kata pasal murah sangat. Saya kata kita ni nak kali ikut nak bagi orang tak, pasal tak jual 60. Kan? Saya kata cikgu, kita punya konsep bukan nak jual untuk nak untung. Nak untung tu, untung sikit-sikit untuk kita top up punya kereta untuk next project pun dah cukup dah. Sebab kita buat atas minat. So saya kena tekankan sini, konsep yang kita buat sekarang ni, kita buat atas minat. Kalau tak minat, saya kata apa saya buat masa. Saya ada 3 kerja lah. Yang kerja key saya sebagai insurance dan bidang taraf. Saya ada supply untuk barang untuk spare part kereta control. Dan ni adalah yang paling ketiga saya terpaksa buat. Saya terpaksa sacrifice masa saya. Maksudnya kalau saya nak fikir tanpa, baik saya fokus kerja saya dulu. Saya hakiki saya dah 16 tahun dalam bidang insurans atau taraf. So why not saya nak lompat ke bidang yang saya tak tahu paling kok menarik. Tambah pula keluar majalah lantai musim PKP. Orang lain tak buat, kita buat. Ada kawan saya kata, saya tanya cikgu lah, apa ni gila ke buat kerja macam ni? Buat kerja macam ni orang tak nak buat ni. Tapi pasal apa hampa buat? Sebab antara punca yang kita buat, kita minat. Dan saya punya konsep, saya nak tengok satu hari nanti orang yang budak-budak yang kartun ni, dia akan ingat ilmu yang kita guna, yang kita sebab kita tinggalkan industri 20 tahun. 20 tahun tinggal tu maksud kita tinggal lopong banyak. Kita rasa bersalah pula. Kita balik main, kita nak, kalau boleh kita nak industri kita, biarlah sebelum saya tak ada, sebelum siapa-siapa tak ada, ilmu yang saya sampaikan kepada mereka tu, ini diperguna untuk orang lain pula. So bila benda macam tu saya fikir, so biarlah saya tinggal, bukan kata kita gila nama dah. Nak gila nama tak perlu nama, sebab saya 40 umur, dah 40 lebih dah, tak perlu nak gila nama. Sebab saya banyak bidang saya boleh buat untuk nak dapatkan nama. Tetapi dalam bidang ni saya nak, kalau kata ni baru naik meningkat tinggi lebih, dan kita faham. Budak baru yang main, kadang-kadang dia akan lebih daripada kita. Macam saya tengok contoh lah, ini antara yang saya tengok, yang saya pernah, yang dekat saya, kartunis hero. Daripada zero, kosong. Tapi macam mana dia punya idea, konsep dia, kita kena polish, dia punya peningkatan mendadak naik. So banyak lagi kartunis lain yang saya tengok, dalam majalah sampel yang diterbitkan baru ni, ada kartunis baru yang berpotensi untuk pergi lebih jauh. So dia jadi macam satu keseronokan untuk dia berkarya. So kita sebagai satu platform yang dia rasa tak payah bayar apa, dia kata. Saya kata kita bukan masalah bayar tak bayar. Kita punya platform, kita nak dia duduk dan dia sebahagian daripada Sempoi. Even Pak An buat tulisan sikit pun kita as a part of Sempoi, kita tak kata Sempoi ni hak cikgu, hak saya dah. Sempoi adalah hak untuk baik yang duduk dalam tu. That's why kita create, kita nak semua merasai platform tu untuk semua. Sebab kita sebab tu saya kata yang dalam Sempoi ni bukan semua yang lama tau. Budak-budak baru masuk, kita bagi peluang. Bayangkan, itulah sebab kita nak jual Sempoi untuk nak bagi semua orang faham tentang Sempoi. Saya rasa tak boleh. Kita bukan platform yang hang masuk ni, hang kena bayar, aku dapat duit sini. Kan? Kalau itulah channel yang dia fikir. So dia kena move daripada Sempoi. Saya cakap tu minta maaf cakap. Kita tak perlukan pemikiran macam itu. Kita perlukan orang yang, sebab dalam industri lah, sebab saya rasa tak banyak majalah yang dalam industri majalah yang boleh memberi duit. Itu buat duit. Masa kita terpaksa sacrifice pengorbanan yang kita terpaksa buat, dan kita terpaksa buat untuk ke depan. Kalau tak buat sekarang ni, siapa nak buat? Kalau saya, Cikgu Am ataupun mungkin penerbitan lain yang dalam proses buat, kalau dia pun tak buat, siapa nak buat? Ada siapa sanggup buat? Dan saya jangan jadikan Sempoi satu tanda aras lah. Maksudnya hang kena compare dengan majalah yang besar-besar. So kita bukan level tu.
kita macam saya tekankan, kita masih lagi di dalam DIY, dalam bentuk yang bukan mainstream. Kita masih maintain dengan konsep yang kita pegang, dan kita tak mau orang kata hang ni majalah ni tergugat majalah lain, tak. Kan? Sebab kalau kita tak buat dia sekarang ni, siapa nak buat? Adakah orang sanggup buat yang kami buat? Kalau bukan kita tak ada, orang tak buat, sanggup. Ada, tetapi pengorbanan yang kita terpaksa buat ialah kadang kita kena kecam. Kan? Sebelum kami buat majalah yang tema pertama, kami teruk yang kecam. Dia cikgu tak kecam. Memang dalam media sosial lah, kutip duit pre-order ni macam beli rumah ni tak, barang tak ada lah. So macam-macam orang tak ada. Tapi kita pusing balik as a positive. Why not kita dah, so layan lah ni. Kalau kita kat orang kita layan orang gila, kita 2 kali gila. So ni tu guru je kat lah dalam isu dia tu. Kalau hang layan orang bodoh, hang 2 kali bodoh. So lah ni saya punya konsep dia, tak apalah, biar lah. Hang nak gaduh-gaduh, biar lah. Aku bukan nak gaduh. Aku nak buat benda ni untuk kepuasan, untuk nak tengok anak cucu kita esok. Oh, ni kartun kita. Sebab tu dia sebenarnya saya create dia punya tagline hari ni, kartun kita, jiwa kita. Dia sebenarnya saya buat dalam FB, saya create dia ayat tu, kartun jiwa kita, sebab kita nak kartun kita tu dalam jiwa kita, kita kena keluarkan dalam jiwa kita. Kalau kata kita nak buat sekarang lukis kartun, tak ada tagline yang macam tu. Kita rasa macam kita buat kartun, apa kartun? Konsep yang tak. Maksud kita, kartun kita tu jiwa kita lah. Kita lukis dari atas apa yang kita tengok. Dan kita nak benda tu, dia main daripada jiwa kita, bukan main daripada just nak lukis orang-orang tak. So jangan risau. Next, sampai kita banyak planning untuk nak kita pun ada planning juga. Mungkin kita akan join dengan ada publisher yang DIY juga. Kita akan buat satu projek. Kita akan ke depan, mungkin tahun ni tak sempat lah. Tahun depan kita akan plan. Sampai kita akan buat satu projek yang memang bersama antara yang mana yang boleh bekerjasama kita lah. Kita setiap open, kita setiap dekat luar sana. Kawan-kawan kita dalam DIY ni, kita setiap open. Kita tak kata hang sampai ada satu hang kena layan pok-pok hang. Tak. Maksudnya sampai ni sebab kita semua kita layan. Kita kawan semua. Hang buat buku, kita beli. Tak ada hal. Sebab kalau kita tak support, siapa nak support? Tak ada orang nak akan support kita, tak ada orang akan bantu kita semata-mata kerana kita kena buat buku, nak tolong hang kerja. Tak. Kadang-kadang benda ni daripada kita pun kita kena faham, dan kita ni sebagai satu ejen penyebar untuk apa yang kebaikan yang orang boleh buat. Kalau kita beli buku, orang tanya, "Weh, share buku ni?" Kalau saya share satu buku, 5 orang beli, so kita bantu orang lain tak? This marketing yang pasal kita buat sekarang ni. Selain daripada nak beli buku kat kedai, lari orang tak beli dah buku kat kedai. Cakap tu terang, konsep sekarang ni kita gunakan media sosial. Sebab kita nak pergi rumah yang Muslim dah tak boleh. Sebab there is konsep yang saya terpaksa ubah dalam marketing sampai saya gunakan media sosial. Kita boleh masuk rumah orang 24 jam. Post je lah FB, post share, kawan share. So sampai bergerak daripada komitmen yang dibuat oleh semua yang terlibat dalam penerbitan sampai. Bukan seorang, semua yang terlibat yang buat sampai, walaupun dia jual tak jual, tapi dia antara ejen untuk bantu kita untuk nak. Kalau kata buku tu duduk kat saya semua, tapi tak sampai dekat customer. Saya kata misi kita untuk nak bangunkan kartun tempatan tu tak sampai. Dia mesti sampai dekat orang. Orang beli, tak sampai kat orang beli pun orang baca, orang share. Itu dah satu komitmen yang kita pasal bagi dekat orang macam ni. Dia pun bantu. Macam kartun kita yang baru daripada sahabat kita, daripada kartun ni, daripada Johor, daripada JDT. Dia jual more than 100 plus buku sampoi. Bukan senang. Maksud dia buat tu sebab dia buat daripada jiwa kita. Maksud kartun ni, maksud dia, walaupun dia ada satu keping buku, tapi dia proud. Sampai dia seronok nak share. So di samping share dari cikgu, jadi kita membantu sebenarnya. Konsep saya sebab kita membantu. Dalam musim PKP ni banyak orang terjejas dengan pendapatan. So why not? Kalau dia ada peluang, dia cuma share. Dia bukan share nak pergi ke rumah-rumah. Dia share di Malaysia, ada tanya nak beli buku majalah sampul mana. So dia jual, dia dapat at least commission yang kita bagi directly. Dia akan dapat direct sebab dia dah jadi kartunis. Dia automatic, dia akan dapat dengan harga delay dia. So jangan risau, yang mana yang belum dapat majalah sampoi, saya mohon banyak-banyak ada berminat dengan majalah kartun tempatan, cari sampoi dekat platform Shopee. InsyaAllah stok masih ada. Dan saya rasa dalam bulan ni last aku. Lepas tu jangan cari saya dah. Saya dah close. Kat cikgu pun dah habis stok cikgu dah. Kat cikgu pun dah habis stok pun saya tak banyak dah kot. Dekat saya pun yang kat saya pun dah memang bayangkan hantar 500 cerah. Dalam seminggu cerah. So alhamdulillah. So terima kasih kepada semua pembaca, pembeli majalah sampoi yang support sampoi, yang tanpa pula bagi, walaupun ada isu yang kita dengar tak seronok. Tapi peminat, bagi saya peminat sekarang ni
antara yang kita kena value. Sebab mereka ni, peminat ni adalah antara salah seorang mereka akan jadi kartunis. Kalau tak ada peminat, macam cikgu tadi cakap daripada awal dia beritahu, dia minat tengok macam kartun, collect kartun. Tapi minat, walaupun dia tak ada bakat, minat boleh pupuk untuk dia jadi seorang kartunis. Kartunis tak mestinya dia lukis cantik. Kartunis tak mestinya dia lukis power. Kadang-kadang konsep dan idea yang dibawakan, itu antara yang boleh membantu dia untuk nak ke depan. Sebab dalam pengiklanan, idea dan konsep tu penting. Kartun ni adalah satu platform macam mana nak promote. Nak jadi promoter, dia beli kartun. Kalau kadang cuba kita tengok kartun apa dulu Rashid yang kepala besar, kaki lidi dia. Tapi viral. Sebab apa? Sedangkan orang lukis tu memang top, lukis lawa, proportion bagus tapi tak viral sangat. Sebab konsep yang dibawa kena faham, dan kita sebagai macam kami di Sempoi, kami sentiasa menghargai setiap bakat yang ada, yang hantar kartun kita cuba bagi. Kalau kita tak boleh terima, kita akan ajar macam mana nak buat tukar idea, konsep. Kita mesti peluang. Kita tak tolak 100%. Kalau dia tak boleh terima dengan konsep kita suruh ajar dia macam mana nak buat. So kita nak dia at least part of one Sempoi, sebab dia adalah ejen pemasaran sebagai Sempoi. Bukan saya seorang sebagai pemasaran. Kita tak mampu. Kalau saya kita gerak dalam tim pun. Kalau setakat nak gerak saya seorang buat, memang kerja saya buat hantar seorang. Tetapi dari segi komitmen yang dibuat oleh tim Sempoi, sahabat-sahabat saya dalam Sempoi, saya rasa satu benda yang saya perlu bagi kredit. Memang jarang boleh buat, sebab teamwork superb. Saya cakap terang. Saya tak jumpa dalam majalah, bukan saya nak bangga dengan apa yang saya buat lah. Tetapi komitmen daripada kartunis, saya tak pernah boleh bagi. Kalau tak percaya, tanya cikgu. Minta kartun, tak ada bagi tahu tajuk lagi. Kartun dah sampai dalam email. Betul cikgu? Itu yang saya rasa kita kena maksudnya tak pernah tanya pun kena bayar berapa. Tak pernah tanya. Saya punya konsep kan, hang tanya bak duit, okey tak apa, hampir pintu lain lah, jangan pintu aku tak boleh, pintu orang lain. Bukan kita nak tolak dia, sebab kita tak tahu dia punya kualiti dia, tetapi dah letak depan sebagai satu halangan bayaran. Maksudnya di mana kartun kita jual kita. Bukan nak kata duit tu tak penting. Tetapi dalam situasi keadaan semasa law ni tak mengizinkan. Publisher yang ada pun ada yang bayar, ada yang tak bayar. Bukan kita nak kata mereka tak mampu. Tapi disebabkan oleh keadaan sekarang ni, permintaan yang saya rasa mungkin ada mungkin tak memenuhi keperluan pun boleh juga. Tapi keadaan musim sekarang ni mungkin tak banyak yang boleh membantu dari segi kartunis. Sebab sekarang ni cuma pengorbanan di kartunis sebab pengorbanan yang besar lah. Untuk nak naikkan satu benda yang macam law ni bukan senang nak naikkan industri dengan keadaan ekonomi yang teruk, kadang macam pendapatan orang terjejas, dengan bayangkan nak beli dengan RM40. Kita faham dengan harga RM40, tetapi peminat kartun kita yang betul-betul yang tu saya respect baca ni, so dia sanggup beli. Ada yang beli 2 buah, ada beli 10 buah kat Shopee, platform Shopee kan. So saya tengok, kita ni terharu. Kita bukan nak kata apa, kita rasa macam apa yang kami buat ni peminat menilai cukup bagus. So di samping itu, kartunis pun dapat dia punya kredit daripada apa yang dia buat, dan peminat menghargai apa yang kita buat. So dari segi industri tak teruk sangat. Cuma kita kena perlu kerja keras lagi lah. So yang mana tak beli majalah Sempoi tu, belilah dekat Shopee. Dan habiskanlah stok yang kami ada. Kita nak keluar majalah, kita nak keluar serial cikgu dengan koleksi Adano. Tak lama, saya rasa tak lama dah. Dalam printing sekarang ni, dalam printing. Cuma nanti kita akan keluarkan dalam FB page Sempoi ataupun kartun kita insya-Allah dah terdekat. Kita akan promote mungkin dalam untuk yang satu lagi, kita akan keluar satu lagi, kita keluar koleksi untuk isu yang kedua dan ketiga, isu raya dengan isu merdeka. Sebab ada peminat yang cakap tak tahu nak cari. So cuma kita tak keluarkan isu yang sama, kita keluarkan dalam satu buku, 2 majalah dalam satu buku, kita buat dalam bentuk collector item. So kita nak benda tu, peminat kita yang belum mendapatkan yang isu yang kedua ketiga akan dapatkan dalam bentuk buku collector item dalam saiz B5, sama saiz dengan Sempoi terbaru. Kita buat buku tebal. Sebab yang lama tu kira rare lah. Yang lama tu yang isu 2-3 inflasi asing tu memang rare.
Tapi yang ni untuk quality item yang mana belum dapatkan, insyaAllah dalam kita akan keluarkan satu buku, dua satu sampai dia dalam 130 lebih pusat macam tu lah. Dengan cover yang sama dengan macam mana yang sampel yang kita buat, sampel lawak muhibah. InsyaAllah itu pun dalam masa terdekat kita akan saya rasa lepas keluar koleksi Cikgu Anano akan keluar yang tu, dan lepas tu kita akan keluar dengan Seriau, insyaAllah. Okey, kalau ada penonton-penonton yang nak bertanyakan soalan, penerbit kita, Aidi Azril, boleh naikkan soalan-soalan yang nak dikemukakan, nak ditanyakan kepada para panel kita. Ada tak soalan-soalan yang berbangkit di kalangan penonton? Boleh kemukakan untuk dijawab oleh dua panel kita. Ada tak soalan? Minta penerbit kita, Muhammad Adil, untuk naikkan soalan kalau ada soalan untuk dijawab oleh dua panel kita. Tak ada. Okey, kalau tak ada, ini soalan yang terakhir lah untuk kedua-dua panel kita. Saya nak tanya Pak Suan Birus, perancangan sempoi di masa hadapan. Perancangan sempoi di masa hadapan. Apa lagi selain daripada nak keluarkan majalah yang terbaru? Okey. Nama Seriau ke apa tadi kan? Apa baik. lagi? Okey, perancangan kita lepas ni sebenarnya kita banyak plan lah nak keluarkan banyak produksi. Yang terbaru kita ganding sempoi dengan Big Rose DIY Comic, itu saya. Kalau orang tanya siapa, dia macam Ujang apa lah. Ada Ujang, ada apa, tapi satu bumbung lah. Jadi kita ada sempoi dengan konsep yang lebih longgar. Kita akan bagi peluang kepada newcomers masuk sempoi dengan mudah. Kita tak nilai sangat lah kartun tu. Kita tengok jangan ada unsur-unsur seperti yang sensitif kan, yang tidak sesuai, baru kita tapis. Dari segi teknikal tu kalau kita boleh bantu, kita bantu. Itu sempoi. Tapi dalam projek saya, Birus DIY ni mungkin ada sedikit penilaian yang lebih tegas. Sebab kita menggunakan barisan penilai yang berpengalaman, editor pun orang lain. Jian bertindak sebagai marketing jualan ya dalam projek ni. Tapi bagaimanapun kita bersatu dengan sempoi juga. Bersatu dengan sempoi. Dan bezanya projek ini dengan sempoi mempunyai edisi yang bebas, yang bercampur tema dan satu penerbitan lah. Tetapi dalam projek plan kita dalam komik Big Rose DIY ni, kita mula dengan tema kartun seram ataupun hantu. Dan setiap edisi mempunyai tema yang berbeza. Dan plan kita next tema ialah sukan. Saya jarang nampak komik yang berteraskan sukan secara total, walaupun ada yang buat. Tapi konsep dia bukan konsep majalah, dia konsep komik. Macam komik M ada buat tentang bola dan tentang sepak takraw. Tapi dia bukan majalah, dia komik. Yang ni kita nak tengok satu komik, satu majalah kartun yang dalam tu tema dia semua kartun sukan. Kita nak try buat, semua kita try. Tak ada masalah. Dan tema-tema yang seterusnya akan ada. Di samping tu, solo, komik solo. Macam hari ni kita mula dengan Abang Ringo daripada Asben Skimak. InsyaAllah ada volume 2 kalau boleh buat. Dan akan datang adalah, kita tak ada printing lagi ni, iaitu koleksi kartunis Anano, seperti yang Jan beritahu tadi. Sudah pun masuk ke peringkat awal printing, koleksi solo kartunis Anano. Kita tolong terbitkan juga. Dan insyaAllah ada lagi lah beberapa perancangan, termasuk nak keluarkan satu edisi khas kartun bisu saja kan. Termasuk lagi keluarkan kolektor item untuk 2 edisi sampel yang terdahulu, iaitu edisi Raya dan Merdeka. Kita akan compilekan sekali, jadikan dia sebagai kolektor item dalam proses. Dan itulah kita akan cuba buat setakat yang mampu, sekali mana kita ada kudrat dan ada tenaga lah, ada minat tu, harap-harap tak akan pupus. InsyaAllah. Okey, Pak Suam, kita ada soalan daripada penonton tadi. Dia kata kalau Ujang dia berkonsepkan, orang kata nama buah, pelukis dia nama buah dan nama sayur. Apakah identiti kartunis sempoi? Okey, katanya
kita bagi kebebasan kepada kartunis. Kartunis untuk mereka memilih nama pena mereka sendiri. Kan? Yang penting mereka tahu meletakkan karya mereka, konsep mereka, dan mereka tahu untuk mencari satu identiti dalam idea kartun-kartun mereka ya. Nama kita tak kisah bagaimana nama tu tidak membuat makna yang buruk, pakai je lah. Kan? Nama tu pun satu doa kan. Pakai yang elok-elok tak ada masalah. Jadi kita tidak tetapkan dari segi nama pena. Kita bagi kebebasan kepada mereka. Nak pakai nama samaran pun boleh. Kita buat ada kartunis 2 nama. Kan? 3 nama buat ada, tak ada masalah. Soalan satu lagi daripada saya. Nasihat Pak Suam Birus kepada pelukis-pelukis baru di luar sana. Dan majalah Sempoi pun ada kata tadi 50% daripada kartunis adalah kartunis baru kan. Jadi nasihat Pak Suam kepada kartunis baru ni. Nasihat kartunis baru saya satu je. Teruskan belajar. Jangan cemus belajar dan dekati mereka yang positif. Jauhi mereka yang negatif. Walaupun orang tu legend, kalau negatif, jangan dekati dia. Dekati yang positif saja supaya anda terus di jalan yang lurus dalam kerjaya anda sebagai pelukis. Yang penting moral kena jaga, jangan mudah putus asa. Dugaan ada banyak. Kartunis Kucai ni dia tweet sikit ni. Dia kata soalan Kucai untuk Sempoi. Next ada ruang untuk Kucai tak? Dia tweet sikit ni. Dia tahu Pak Suam tengah emosi ni, dia tweet sikit. Okey, ruang tu ada. Selagi mana kita pandai menggunakan ruang, selagi mana kita tidak mensia-siakan ruang yang dibeli dengan kesalahan-kesalahan yang diulang. Itu saja. Berilah kepercayaan kepada kami untuk mempercayai anda. Itu saja. Okey, soalan daripada Ati Hayati ya. Saya harap next terbitan Sempoi kena ada sedikit coretan biodata yang hantar ataupun lukis kartun untuk elak dari menyamar atau tak jujur. Macam mana tu? InsyaAllah. Dian. Dia bagi saya konsep tu macam tu bagi kartunis dia kena ada jati diri. Setiap orang pelancangan yang kita buat, ada benda yang kita buat dan kita tengok kita tak nilai segi kartun. Kartunis ni kita tak nilai segi kartun sangat. Kita nilai segi sikap. Kalau sikap kita tak menamakan dia kartunis, kita akan jauhkan diri. Saya cakap tu terang. Kita tak mau seorang kartunis buat satu benda yang tak sepatutnya buat. Dan dia kata kita tak kritik. Kita hanya tengok dari segi sikap sebab melukis, sebab tu saya kata kartun kita dia kita. So kalau kita lukis kerana kita nak satu benda yang orang lain tak bagi, kita kena follow the rule. Kalau kita dah nak potong rule, saya kata tak boleh sebab kita nak jati diri kita tengok. Kalau kita nak menyamar sekian as a true story, saya cakap terang, saya tak suka hipokrit. Kalau nak jayalah platform macam kita tadi. Kita macam sampel, kita gerak daripada bawah, kita start dari bawah, kita tak pernah pijak kaki orang, tak nak pijak apa, kita betul-betul gerak dan kita gerak step by step dan kita naik sampai hari ni, orang tak tahu kesusahan saya dan tim Sempoi sampai ke Perak kami pergi untuk bagi tim bagi komitmen, tak pernah berkira dari segi RM2. Minyak kereta tak nak berkira, orang takut nak offer kami jauh-jauh tau, sebab itu mereka ni akan sampai. Itu yang kita buat sebab kadang-kadang kita buat base kita punya hati, kita nak kita tak jangan kita berlakon, jangan kita jadi macam kita nak ambil sepatah atau orang. So as a Sempoi, kita bukan setakat nak ambil kartun, kita ambil dari sikap kartunis. Kena jaga sebagai kartunis, kena ada sikap yang bagus untuk orang lain. Contoh macam cikgu tadi, kita nak contoh ke orang lain. Kalau kita buat benda tak betul, macam mana nak contoh ke orang? Itu yang kita kata pada Sempoi, kita bagi peluang. Kita bukan tak bagi peluang, kita bagi peluang. Kita bercakap dengan telus sebab bila kita cakap ni, kita dapat perancangan sebenarnya. Kalau dia melanggar perancangan, maksudnya kita nak bantu dia. Itu dari segi majalah bukan kita nak semua. Jadi kita tak pilih. Kita pilih dan kita tengok sikap. Kita nak berkawan dan kita nak beri ramai. Dalam teamwork kita tak mau virus. Okey. Maksudnya ada virus, maksudnya dari segi benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Maksudnya berlaku tu boleh berlaku tapi bukan sebagai seorang kartunis. Okay. Harap menjawablah dia punya soalan tu. Okey, saya nak tanya lagi satu soalan Jan. Soalan yang berbangkit tadi, dia kata untuk mengelakkan menyamak, boleh kita tahu tak kalau kata seorang kartunis tu dia hantar ke dia punya karya, kita boleh detect tahu dia ni bukan karya dia ni, kan?
boleh detect. Macam mana nak detect tu? Kalau boleh bagi tips sikit ya. Dalam daripada sample kadang-kadang kita faham. Semua kepala jatuh ada 3 virus. Kita faham sebab 400 plus keseluruhan bukan satu benda yang mudah. Dan kadang-kadang dia punya teknik tu banyak. Penjelasan ni macam-macam. Di segi teknik, karakter, saya tengok sebenarnya lalu saya tahu siapa dia. So, kita dah more than 20 years dalam industri kartun. Bukan kata dah lama, tapi saya berhadapan dengan manusia ni beribu orang. Sebab saya bidang saya marketing. Saya buat sale, saya jumpa orang. Dia cakap, saya boleh tahu dia ni macam mana perangai. Maksud dari segi kartun, simple, nampak kartun stroke, saya dah tahu kartun tu siapa dia. Bukanlah nama apa pun. Bukanlah nama Tromen pun. Tapi benda tu, sebab saya kata, kartun kita, jiwa kita, dia tetap akan keluarkan apa yang kita buat. Even virus tu kan stroke, saya tahu virus dia kartun. Dan dia je. So, bukan senang lah nak tipu sebab bila karakter dia keluar, dia tak banyak peminat yang kartunis yang orang yang luar ni dia tak boleh buat. Bukan tak boleh buat, dia lukis dia tetap dia akan nampak benda dia. Dia akan nampak dia. Sebab tu saya kata kartun kita jiwa kita, dia takkan lari pada jiwa dia akan keluar benda tu lah. Stroke macam mana pusing pun akan nampak kan. Cuma perbezaan stroke tu daripada mula dia jadi kartunis sampai hari ni mungkin berbeza. Tetapi stroke tu dia takkan lari jauh. Dia akan nampak. Dia akan keluar daripada jiwa dia. Okey, tu yang Okey, soalan kepada ada yang cakap sampel ambil kesempatan dari kartunis apa komen. Saya nak komen daripada Jan dan juga komen daripada Pak Suam. Okey, ni soalan panas ni tengah malam ni Ekom tak bersejuk ni. Ekom tak bersejuk ni. Okey. Nak ambil kesempatan ni saya rasa tak perlu ambil dari kartunis pun. Saya kartunis pun bukan semua yang berada. Kalau ambil kesempatan, kalau saya nak ambil kesempatan, saya ambil kesempatan daripada orang yang ada duit. Itu dari segi kesempatan lah. Tapi dari segi kita nak buat macam tempoh kita panjang lebar, konsep dalam sampel, keadaan macam mana kita buat, kaedah kita buat. Saya rasa dah menjawab soalan tu. Yang di segi macam mungkin clash. Kadang-kadang orang nak tahu masalah tu tak tanya direct. Dia nak pergi suka dia macam konsep insurans jugalah. Kalau nak jual insurans kena jual kat orang ada duit. Betul ya? Dia kena orang yang jual insurans kena jual kat orang ada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh jual. Dia nak jual. Dia takkan beli. Maksud dari sini orang yang ada ilmu dia akan faham, dia akan nilai. Bukan senyap. Maksud dia kalau dia ada ilmu yang pandai, dia kadang-kadang bila kita terlalu nampak macam tu. Perception tu maksudnya terlalu nampak negatif. Negatif maksudnya dia tak gunakan channel yang betul. Kita di sampel dia terbuka, tanya dia ikut. Handphone saya 24 hours. Nak tanya WhatsApp saya tanya, saya kalau tak kenal, saya WhatsApp personal saya direct, saya tak suka pasal itu. Kalau orang tanya masalah, saya tanya apa masalah dia. Boleh, lepas tu dia tanya, tu kita nak tahu nak buat perbaikan. Kalau kita tak tahu masalah yang timbul, kadang-kadang kita ucap terima kasih ke orang yang komplain. Sebab kalau tak komplain, macam isu pertama adalah sampel yang kita post. Selepas yang kita buat, yang saya sendiri buat, saya mengaku saya buat, dia kata dengan dia buat, memang saya silap. Apa nama poster tu memang koyak. Koyak sebab apa, selepas yang kita post. Tetapi saya kata dengan dia, saya akan post balik benda tu free. Saya cuma tak perlu nak tak perlu cerita kat media sosial. Kalau cerita media sosial, dia pun tak ada barang tu, saya yang ada. So maksudnya dia kena channel saya, maksud dia WhatsApp saya direct, saya akan hantar benda tu free. Kalau dia channel ke media sosial untuk bagi orang lain baca dengan post yang baca tu pun tak nak beli pun. Tapi orang yang post, yang komen tu dia takkan bagi benda tu. Yang bagi saya pasti pernah nak cerita dekat benda keburukan tu, benda kebaikan kita boleh bincang. Saya tengok kita hantar post, kita pergi free je. Walaupun satu keping poster kita bagi kita charge kupang pun. Sampai orang respect apa kita buat. Sebab kadang dia orang nampak kita tak nampak dari segi kan hang ukir duit ni kan post. Kita pegang tentang dia punya komitmen. Komitmen dia nak beli sampel ataupun kita dah syukur rahmat. Ataupun kita kena value of customer kita lah. Kita ada komitmen. Kita kena bagi balik kat dia. Walaupun kita okey tu dia bukan banyak benar pun. Tetapi dia nilai persahabatan, nilai connection kita, hati kita dengan mereka tu lebih dekat. Mereka faham. Kita faham mungkin benda WhatsApp siapa nak ambil. Kita ambil satu inisiatif, kita bagi balik. Free of charge. Sampai ke Sabah Sarawak kita hantar 2 kali. No problem, no issue. Okay. Pak Cikgu dah tambah. So maknanya segala persoalan dah disediakan jawapan dah lah. Macam tu lah lebih kurang. Tambah boleh. Yang ambil kesempatan tu itulah yang kata saya cakap tadi, bila tidak ada kawalan terhadap emosi
dan juga ego akan berlaku lah benda ni. Gue kata dalam bidang kartun, dalam bidang apa pun semua je, benda tu asas sebagai manusia ya. Jaga emosi matang, be matang. Ada masalah guna saluran. Apa dia persoalan tentang sempoi, hubungi je lah pihak sempoi, tanya. Tapi itu juga dengan hal-hal kesilapan kita lakukan. Nama pun kesilapan, kau orang sengaja buat. Jadi bila tak perlulah kita membesarkan kesilapan tu di media sosial. Kerana takkan selesai di media sosial, melainkan akan berlakunya perbalahan dan salah faham. Benda tu akan jadi impak yang lebih dari segi ukuah masalah lah. Jadi kita nak jaga benda tu. Kesilapan, guna saluran beritahu apa koyak, apa tak kena. Kita tukar, tak minta duit pun. Kita tukar, guna saluran. Be professional, matang, kita boleh terima. Sebarang kesilapan kita akan berbetul. Itu saja yang kita perlu jaga, emosi dan perlu matang. Okey, soalan terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita ni dalam sembang sempoi ni. Harapan untuk industri kartun di Malaysia. Saya nak jawapan daripada kedua-dua panel kita. Jangan dulu lah. Boleh. Harapan untuk industri kartun di Malaysia ni. Okay, harapan Jana secara individu. Seperti yang saya cakap tadi, harapan saya memang besar. Saya nak lapis. Tujuan sempoi ni yang kami hantar saya memang turun padang tu. Saya turun padang, bukan turun sikit, turun rata Johor. Di Kedah saya sebelum pandemik, setahun ada dekat 20 buah sekolah saya turun. Turun betul-betul bukan kerana dibayar, kerana apa tak. Mata-mata betul-betul sacrifice dari segi nak bantu ilmu. Saya nak pelapis kartunis. Saya nak hero yang ketiga, keempat, kelima. Saya nak itu. Saya nak siapa? Saya nak pelapis yang boleh semua kesinambungan apa kita buat. Bukan kata setakat nak pergi ilmu, nak melukis, nak glamour dah. Kita nak lukis, saya nak buat yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Saya nak itu. Kalau saya tak buat macam tu, maksudnya kita nak sinambungkan tu, sebab saya harapan cukup besar. Saya nak kalau boleh di Kedah atau di negara-negara lain kan, sahabat-sahabat kita dalam sempoi yang ada komitmen yang boleh bantu untuk buat macam-macam di Kelantan tu. Saya ingat saudara kami Kutai, Ozom, dia buat kelas. Dia tanya saya, kita biarlah di Kelantan jaya Kelantan, di Kedah jaya Kedah, di Johor jaya Johor, di Melaka di KL jaya KL. Maksudnya kita buat walaupun kita berjauhan, tetapi visi kita satu, kita nak lahirkan lebih banyak kartunis dan lebih banyak peminat kartun. Kalau kita tak buat, dan lahir peminat yang ada sekarang ni dah terpu dah. Macam umur 40-an, dia nak beli buku jasa support je. Tapi budak-budak baru dia akan beli untuk dia nak sama ada jadi kartunis atau dia jadi peminat kartun. Kalau tak ada peminat, macam mana majalah nak laku? Cakap narak yang lama, buat sebab tu isu yang berlaku sekarang ni. Buatlah majalah hebat tak mana pun. Tak ada pembeli sebab kita tak create pembeli. Kita hanya jual based on jual tapi tak ada pembeli, pembaca tak ada. So tujuan kita beri sempoi ni, kita nak create pembaca, kita nak create kartunis baru. Kartunis baru ni lah pembeli untuk majalah kita yang seterusnya. So kemungkinan dia akan jadi seorang sebahagian daripada majalah tu nanti. So daripada dia akan pecah, dia akan jadi ramai jadi kartunis. So bila ramai kartunis, peminat kartun. So bila keluar majalah baru, tak kira lah bukan kita punya publisher daripada macam publisher yang lain. Majalah tu kan laku. Sebab kita dah create dah daripada kesedaran kartun dulu dekat Depok, dah tanamlah sikap orang minat kartun minat. Dia kena beli dia kata nak beli. Kalau kita tak buat, saya kata siapa nak buat. Okay, harapan saya itulah. Saya nak cari pelapis yang baru. InsyaAllah kita akan jumpa, saya rasa dalam 5 atau 10 tahun kita akan dapat banyak pelapis yang dan kita nak pembaca yang baru. Itu dah harapan saya yang sebetulnya. Okey, pendapat Pak Suam pula tentang masa depan industri kartun di Malaysia ni macam mana? Tak on mic pun, tak on mic. Okey, harapan saya yang penting sekali kartunis perlu bersatulah. Bersatu hati dalam memelihara kemeriahan industri kartun negara. Walaupun berbeza dari segi prinsip seni, berbeza platform, berbeza gaya lukisan, strok dan sebagainya. Kita tak perlu berpecah, kita tak perlu condemn antara satu sama lain. Walaupun berlainan penerbitan, kita perlu support. Kita support kita. Siapa lagi nak support? Nak harap orang barat support kita tak dah. Kita lah support kita.
kita yang akan memastikan kartun kita terus hidup. Walaupun unsur-unsur manapun lukisan kita, unsur timur ke, unsur barat ke, yang penting identiti negara tu kita pelihara dalam karya-karya kita sendiri. Kurangkan, kalau boleh elakkan attitude negatif seperti mengadu domba, play innocent. Sebenarnya sifat yang boleh menjatuhkan kononnya satu pihak ni menganiaya kita sedangkan hakikat lain yang berlaku. Jadi negatif behavior ni perlu tinggalkan. Be professional dan jadilah seorang pengkarya yang matang. Apa saja pun seperti yang kata tadi, kontrol emosi dan ego. Sebarang kemusykilan, berbincang. Ada saluran yang untuk cari penyelesaian. Hentikan sahaja sekarang yang berunsur negatif. Satu hati dan be positif. Baru sempoi. Okay? Okey, itulah pendapat yang panjang lebar tentang penerbitan majalah Sempoi. Jadi siapa yang belum mendapatkan edisi muhibah majalah Sempoi ini boleh dapatkan di platform Shopee. Dan seperti kata kartunis Jian tadi, kartun kita, jiwa kita. Jadi kepada kartunis-kartunis baru ataupun kartunis-kartunis lama, terapkanlah terus jiwa kartun anda itu di dalam diri anda. Dan carilah pelapis-pelapis yang baru yang mungkin akan diterapkan sama juga dengan kita, iaitu terapkan kartun ini di dalam jiwa, dan insyaAllah kartun ini akan terus berkembang di dalam negara kita. Jadi setakat ini saja untuk Sembang Sempoi pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi mungkin untuk topik-topik yang lain pula selepas ini. Dan sekian dulu daripada saya, Pak An Hijau Kuning, dan terima kasih diucapkan kepada Pak Suan Biro dan juga kartunis Jian atas perkongsian yang begitu padu, begitu mantap, begitu kompak sekali. Dan orang kata apa, siapa yang makan cili dia terasa pedas lah, kan? Okey, apa-apa pun daripada kami, yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang kami daripada kelemahan dan kekurangan kami bertiga. Apapun kita mohon 10 jari keampunan dan kemaafan jika ada salah silap terkasar bahasa dalam Sembang Sempoi ini. Dan kita jumpa lagi di lain waktu dan di lain kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.